Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton kita dan pendengar untuk podcast Ing Ramadan Art Podcast. Kali ini kita bersambung untuk episod ketiga. Slot untuk hari Sabtu episod ketiga, dan hari ini kita ada 3 jemputan yang memang ngetop lah sekali. 3 lagi supporter Ing Ramadan kali ini. Kita ada Cik Puan Wada Asri daripada Imani Max. Kata hi sikit dekat viewers kita. Hai. Okay. Assalamualaikum. Okey, kemudian kita ada saudara Paih daripada Paih Design. Dan juga kita ada Patung Bemek ataupun Puan Farah daripada Puan Farah If Moses dan ketiga mereka ni memang tidak asing lagi lah mendukung Ing Ramadan. Okey. Jadi kita sebenarnya hari ni macam biasalah, kalau siapa yang dah follow kita daripada art podcast kita yang pertama, kita ada isu yang akan bahaskan, tapi sebelum tu kita akan berkenalan dengan kita punya penyokong-penyokong Ing Ramadan ataupun orang yang aktivis. Setiap kali bulan Ramadan mereka memang tidak akan, orang kata setakat ni masih lagi lah menyokong lagi untuk buat konten-konten yang berkaitan dengan Ramadan dan juga dakwah. Jadi yang pertama kita boleh bersama dengan kita minta Cik Puan Wada Asri lah untuk memkenalkan diri dan juga orang kata sejak bila mula melukis, sejak bila buat IG ataupun FB lukisan ni. Boleh ceritakan sikit. Okey, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syahada binti Muhammad Asri. Nama pena saya dekat media sosial ada 2, Wada Asri ataupun Imani Max. Imani Max ni nama pena untuk melukis lah. Okay, saya mula melukis ni pada tahun masa saya kecil lagi sebenarnya, tapi betul-betul serius pada umur 19 ke 18 macam tu. Masa tu saya lukis tradisional saja, tapi bila start mula bekerja pada tahun 2014, saya mula kenal dengan lukisan digital, dan daripada situlah saya aktifkan lagi untuk membuat dakwah. Sebabnya bukan apa, kalau kita tengok balik banyak komik-komik di luar sana, komik yang agak kurang orang kata sedap untuk akhirat sebenarnya. Macam judging pula, bukan nak judging kan, tapi lebih kurang macam tu lah. Dia orang kata komik ni sebagai hiburan, tetapi boleh juga dikatakan sebagai penyampaian hadiah pula dah dakwah, orang kata medium dakwah. Jadinya saya bekerja sebagai seorang guru dan saya juga pelukis komik dakwah lah. Kena pula dengan tajuk kita hari ini, freelancer kan. Okay, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Jadi bila start pernah join Ing Ramadan juga kan? Maksudnya pernah waktu Ramadan buat komik juga. Ada bila start mengenali Ing Ramadan ni? Sebenarnya saya mengenali Ing Ramadan tu betul-betul tahun 2017. Itu pun selepas saya tengok If Moses melukis dengan Pak Design. Cuma masa tu saya macam tak berapa nak melukis lagi masa tu. Jadi saya macam follow je lah dulu awal. Pada tahun 2018 saya cuba join, tapi biasanya saya kat istiqomah. Jadi asyik-asyik sangkut je. Kejap bila ada feel nak buat, saya buat. Ada feel, tak buat lah. Gitu. Sama juga tahun 2019, tahun 2020 dan 2021 pun orang lain dah sampai hari 11, saya hari 12 ke 12 gitu, saya baru hari berapa? 4 ke 5 macam tu lah. Sebab saya susah sikit nak follow flow orang lain ni. Dia kena macam ikut follow tak sendiri, susah sikit. Jadi kalau macam mengajar tu, itu kerja full time lah di sekolah. Maksudnya di sekolah harian biasa? Ya, betul. Saya full time lah dekat sekolah bukan harian biasa. Saya sekolah swasta lah. Sekolah rendah Integriti Trust Islam. Sekolah ni seluruh Malaysia adalah. Okey, baik. Okey, kalau kita tanya Tuan Paih pula. Paih kita pula. Sejak bila melukis tadi tu, dan sejak bila buat IG ataupun Facebook lukisan ni tadi, dan bila pula join Ing Ramadan?
Okey, terima kasih saudara. Sebelum tu, Waalaikumsalam untuk semua yang ada dekat chat sebelah ni. Saya mula melukis secara serius lah. Selama ni main-main, melukis masa kecil biasalah. Dan saya tak ambil bidang melukis pun. Jadi, saya start, sebab ini Ramadan lah boleh cakap macam tu, saya start melukis digital balik, rasa seronok pula tengok, melukis digital. Selama ni melukis kat kertas, saya pun melukis digital. Ramadan saya yang mula-mula, kejap. Ingat nak bergaya dia tapi tak jumpa buku dia tapi tak kisahlah. Ramadan saya yang mula-mula saya lukis pakai handset. Itu Ramadan saya yang mula-mula. Tak, bukan yang tu. Lagi apa soalan lagi saya dah terlupa. Tak teruskan tadi tentang Ramadan tadi. Yang pertama tadi tahun bila join? Sertai tu. 2000 something 2016. Tapi bukan yang awal-awal punya Ramadan lah. Dia dalam 2-3 tahun lepas tu, time tu saya mula berjinak-jinak. Start daripada situ saya rasa seronok pula melukis. Sebab asalnya saya tengok macam Ramadan tu macam ada tema apa semua. Saya start cuba sehari 2 tengok macam seronok. Cukup 30 hari. Lukis pakai telefon. Time tu saya pakai Samsung Note 5 macam tu lah. Terbongkok lah seseorang melukis itu. Okey, baik. Terima kasih. Okey, Puan Farah pula. Moses. Yang mana dulu sebenarnya buat Instagram melukis dulu ke ataupun join Ramadan dulu? Maksudnya sebenarnya lebih kurang seiring lah. Tapi kalau nak ikut betul-betul mana start dulu tu memang Instagram dulu start dulu. Sebabnya saya mula-mula betul-betul serius jadi artis lepas dah grad daripada UM. Masa saya kat UM dulu saya ambil pengajian Islam dan biotech. Dia course double major lah, tapi nak katanya bukan daripada aliran art lah. So macam bila dah grad tu baru macam seriously dapat hidayah tiba-tiba dari langit nak menjadi seorang pelukis masa kan. Alhamdulillah. Betul hidayah Lepas tu 2016 tu lah memang betul-betul baru start buat Instagram, buat Facebook page, kira macam dah lewat jugalah saya ni. Lepas tu dari situ lah dapat followers. Tapi ni saya mengaku lah, saya buat confession. Saya start Ramadan tahun 2017. Tapi Ramadan ni lah event pertama yang suddenly tiba-tiba saya punya Instagram naik mendadak. Saya pernah join 2 tahun berturut-turut, 2017 dengan 2018. So dua-dua tu memang naik mendadak. So habis je Ramadan 2018 tu tahu-tahu akaun dah ada 10k followers. Terkejut tak? 10k. Masa yang 2017 tu 5k macam tu. Alhamdulillah. Ramadan ni dia punya exposure dia power lah. Dia international kan sebenarnya. Daripada Indonesia ada, Singapore ada. Followers ke Thailand pun ada gitu. Baik. Okey, kita baca sikit lah. Ramai pula kopi kan. Semuanya memberi salam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada Nur Khairiah. Ini jemputan kita yang minggu lepas daripada Singapura. Kemudian kita ada beliau pun follow kumpulan-kumpulan di KB ni. Tirah. Assalamualaikum. Kemudian kita ada Syazni Hanis. Wihu. Itu mungkin cara dia jawab salam dekat tempat dia. Kemudian kita Kak Iboza promote buku. Gigihnya guna telefon. Betul tadi? Apa khabar Sifu semua? Ni jemputan kita yang first dengan Muhammad Syarizat ni pun sama. Assalamualaikum master sekalian. Ingatkan terlambat. Betul-betul salam dari Singapura. Terima kasih. Okey. Macam saya dengar tadi kan daripada tiga-tiga macam kita cakap tadi lah. Kita cakap macam sebelum ni, ini adalah borak santai walaupun dia art podcast, walaupun kita ada fashion tanya interview apa semua, tapi memang kita sebenarnya nak anda semua santai-santai untuk berkongsi dengan pendukung-pendukung Ramadan. Jadi kita tadi dah dengar tiga-tiganya pun ada reason tersendiri kenapa bermula, bukan saja bermula Ramadan, bermula buat komik dakwah. Ini fokus ketiga-tiga jemputan kita tadi kan. Kita tadi dengar ada yang daripada Cik Puan Wada kita, dia kata tengok orang duk buat komik kan, komik yang tak mesra akhirat. Jadi kenapa dia yang boleh lukis, kenapa dia tak buat komik yang mesra akhirat pula? Jadi dia pun buat. Jadi itu yang mencetus dia untuk membuat tadi kan. Bermula tadi. Kemudian kita punya sahabat Pak Aihir kita pula
dia cakap seronok lah pula mungkin macam tu je kan, sebabkan rasa seronok dan boleh terus buat 30 hari. Sebenarnya memang perlukan kekuatan untuk buat 30 hari Ing Ramadan ni kan. Mana-mana pun orang kata yang buat kempen ni, sebab dia satu hari satu lukisan kan, dia mengajar kita untuk istiqamah lagi-lagi kat bulan Ramadan ni kan. Dan kemudian Farah tadi pula dia ketik hidayah dari langit. Dia punya cerita lagi bagus kan, hidayah dari langit, habis dia daripada belajar terus dibuat. Jadi itu orang kata itu mungkin cerita bermula jalan dakwah tadi kan. Kemudian dan tiga-tiga ni tadi ada join, kalau yang tak tahu, mereka adalah daripada kumpulan Dai Creative Venture. Jadi kita nak tanya sedikit lah tentang Dai Creative Venture ni tadi, yang mana kita dah sebut daripada awal lagi pengenalan Art Podcast Ramadan pun kita ada sebut, sebab tak boleh nak lari lah kumpulan-kumpulan yang dakwah ni dengan Ing Ramadan tadi. Jadi kita tanya pada Cik Puan Wada lah, macam mana bermulanya Dai Creative Venture ni? Sebab korang ni adalah individu yang buat komik dakwah, dan macam mana boleh tiba-tiba, adakah memang sama-sama bangun tidur hidayah tu Dai Creative Venture macam tu kan, ataupun mungkin ada kisah yang sebenarnya. Kita boleh tanya Cik Puan Wada, boleh ceritakan bagaimana bermulanya Dai Creative Venture. Okay, Dai Creative Venture ni sebenarnya sebenarnya saya bukanlah orang yang mencetuskan Dai Creative Venture. Sebenarnya orang asal dia sebenarnya bukan orang asli, tapi orang yang buat asal-asal. Orang yang asal tu ialah ABBand sebenarnya. Dan masa tu kami nak tubuhkan Dai Creative Venture ni sebab kami nak kumpulkan pelukis komik-komik dakwah untuk menginspirasi kepada anak-anak muda untuk melukis komik dakwah. Jadinya dari situlah kami dapat kumpulkan pada awalnya pada 2017, bulan 7 ke bulan 8 macam tu, kita berjumpa dekat Rantau Panjang, Kelantan, bersama dengan 7 pelukis komik dakwah yang kami betul-betul carilah, yang di mana dekat sini mungkinlah orang kata bunyi kurang senang sikit. Pada awalnya kami pilih atas sebab mereka ada followers, tapi bila kelamaan tu kita biasalah, kita mesti nak orang yang fikrah yang sama dengan kita kan. Bila kita jumpa orang fikrah yang sama ni, walaupun apa jadi pun kita pada matlamat yang sama, kita nak melukis komik dakwah dan menyebarkan komik secara lebih meluas. Kalau ikutkan moto Dai Creative Venture sendiri pun hiburan alternatif akhir zaman. Jadinya dari situ lah kami mulakan tim Dai Creative Venture, dan Kalikoas sekarang ni dah 20 something gitu. Dan kami pun selain daripada nak membuat komik dakwah banyak-banyak, kami juga ingin menjadi penerbit komik dakwah supaya semakin banyak komik dakwah yang dia ada di pasaran, semakin orang kata banyaklah orang kata buku-buku yang berfaedah untuk anak-anak muda baca, anak-anak remaja baca, adik-adik baca. Tetapi setakat ni buku-buku kami ni kebanyakannya buku-buku untuk remaja. Jadi macam dia okey lah asalkan tercapai apa yang kami nak sampaikan, iaitu untuk dakwah. Lepas tu sampai sekarang pun tahun berapa? Tahun 2018 lah, macam ABBand serahkan sepenuhnya kepada saya untuk jaga DKV, dan setakat ni saya rasa macam saya ni bukanlah ketua yang bagus pun, dan kadang-kadang saya pun tak istiqomah, tetapi mungkin disebabkan kawan-kawan saya yang lain ni menyebabkan saya rasa macam tak apa, saya kena terus berada dalam Dai Creative Venture sebab kita masih ada matlamat di mana kita nak menyebarkan dakwah melalui komik. Itu je kot, ke ada apa-apa lagi nak tahu? Kak Wada macam jadi sesi luahan perasaan tak? Tiba-tiba sebab pula kan? Tak ada lah, mana ada. Bagus. Jadi maksudnya bermula dengan ABBand, kemudian sekarang ni Wada meneruskan Dai Creative Venture tu. Dan sebelum ni, setahu saya lah, sebelum ni Dai Creative Venture dia ada publish buat buku sendiri kan. Dan kemudian sekarang dah ada juga yang publish di bawah rumah penerbitan, betul? Boleh tak kalau saya minta Pak Ih untuk orang kata ceritakanlah, ada perbezaan ke masa bermula daripada orang kata buat terbit sendiri ni, indie lah kan, macam terbitan indie, kemudian di bawah penerbitan pula. Sebab korang satu-satu semua sekali kan Dai Creative Venture sama-sama lah buat
join bawah Rumah Penerbitan kan. Boleh ceritakan sikit? Mungkin boleh sebutkan sekali Rumah Penerbitannya tu. Silakan Tuan Pak. Okey, panjang ceritanya, jadi saya pendekkan lah. Okey, asalnya ni kalau macam ni saya bermula daripada saya sendirilah. Daripada saya sendiri saya akan membawa kepada DKB. Lepas tu daripada DKB saya akan cerita yang rumah penerbitan yang lain tu lah. Okey, macam tu. Nak bagi nampak flow ni lah. Okey. Kalau daripada saya sendiri, saya asalnya In Ramadan ni lah. Yang In Ramadan ni asalnya dah cukup 30 hari saya terbitkan bawah mula-mula print sendiri lah. Lepas tu kejap. Okey. Yang ni yang In Ramadan yang mula-mula yang saya buat. Ni diterbitkan bawah dari Creative Venture. Okey, ni tahun bila tak ingat, tapi 1438 punya In Ramadan lah. Okey. Asalnya dia sebab ada sambutan lah, ada time tu dekat nak puasa, kita cuba untuk test market dan masa tu kita belum terbitkan buku yang besar-besar macam ni lah. Yang ni dah makan kos tinggi lah. Kalau macam ni, bagi saya lah, untuk yang pelukis-pelukis muda yang baru nak start, baru nak try, medium dia panggil medium Zain ni, dia panggil Zain ni sangat sesuai lah untuk kita tambah keyakinan diri, tengok kita punya berapa jauh kita boleh pergi. Tengok lukisan level Instagram je, tak ada yang kata hebat tapi bila kita terbitkan tak semestinya kan kadang-kadang orang fikir okey nak terbit bawah komik ni penerbitan yang besar-besar lah, tapi kalau tanya saya tak salah pun mula daripada bawah, perinsi ke ataupun kalau macam yang konsep yang kami buat dari Creative Venture ni, yang mana yang buat In Ramadan ke komik-komik pendek, kita print dalam naskah yang tak berapa banyak lah, bukan sampai 1000 ke apa, tapi cukup lah untuk rasa kepuasan diri satu. Okey, dan pada masa yang sama kita boleh entertain kita punya orang yang nak baca semua, sebab kadang-kadang orang suka hard copy berbanding soft copy yang baca dekat Instagram tu lah. Kira dari situ pun juga makin ramai kenal, orang tahu ni komik daripada In Ramadan. Jadi macam orang akan join juga, orang akan lepas tu ni saya nak tunjuk tapi kejap. Saya rasa separuh daripada masa saya akan guna untuk cari buku sebab tak jumpa. Kejap. Atas kot, macam apa Atas. Okey, ni contoh. Okey. Lepas tu yang ketiga, jadi tadi saya cakap yang perinsi, lepas tu bawah penerbitan indie DKB ni lah. Okey, yang ketiga, yang ini masih sama. Okey, kejap. Okey, nama dia Bikin Bapa. Bapa tu bawa perasaan lah. Yang ni konten dia sama. Dia masih lagi In Ramadan. Okey, dia masih lagi In Ramadan. Tapi yang ini saya dipropose. Wallahualam. Dan saya kira penerbitan lah dekat sini, Komik Puris lah. Okey, tak nampak tapi boleh lah saya sebut Komik Puris. Dia offer untuk terbitkan ni. Samalah ni kisah dia dengan Revive Ramadan, Ragaman Ramadan, macam itulah. Okey, itulah daripada saya. Ini. Okey, baik. Terima kasih. Nanti maksudnya itulah nasihatnya tadi kan. Kalau rasa macam nak, sebenarnya tak susah pun kalau anda join In Ramadan untuk yang baru-baru kan. In Ramadan sendiri pun kalau anda terpilih dengan konsistensi anda, terpilih untuk menang lah, dia macam ada kontes juga kan. Menang, anda akan dapat printed kopi In Ramadan sendiri akan print anda punya koleksi In Ramadan. Ni sebagai contoh dia. Ini Cik Puan If Moses punya kan. Dia akan printkan dan dari situ anda boleh dapatlah secara fizikal. Sebenarnya bukan setakat orang masih ada lagi yang orang kata nak baca dalam bentuk fizikal ni. Ada orang yang memang dah baca tetapi dia nak koleksi fizikal. Orang yang memang sukakan buku, orang yang cintakan buku ni, dia memang nak ada koleksi fizikal. Dan dari situ juga contohnya macam kat sini kita tengok Syarul Huda ni, kita punya salah seorang daripada peserta In Ramadan. Dia kata dulu saya pernah beli In Ramadan If Moses punya sebab ada Baymax. Dari situ saya pun teringin nak buat untuk tahun seterusnya. Saya sendiri pun follow If Moses punya sebab Baymax tadi tu kan. Saya nampak
comel lah, cute semua. And then bila saya tahu dia ada printing punya, saya pun beli sebagai koleksi walaupun dah boleh baca secara digital kan. Dan dari situ dia approach, tarik lah. Macam Imar dan Chico pun start 2019 macam tu kan. Memang lambat lah daripada yang start walaupun dah join dunia buku ni awal, tapi tak tahu kita orang start lambat. Dan dari situ juga tengok orang lain punya, termasuk macam yang ada sekarang ni kan. Dan dari situ boleh mendorong orang lain. Okey, tadi saya nak tanya, saya sebenarnya ada tanya tadi, tapi tak apa, kita pergi kepada Puan Farah lah. Perbezaan tadi tu, macam mana buat untuk konten sendiri, publish sendiri tadi dengan di bawah rumah penerbitan. Maksudnya mesti ada perbezaan je kan, sebab rumah penerbitan dia mesti ada deadline dia apa semua tu. Boleh ceritakan tak pengalaman mewakili yang lain ni lah. Silakan Puan Farah. Pengalaman terbitkan bawah rumah penerbitan secara official lah kan? Maksudnya, betul. Maksudnya untuk Beza, macam buku ni ke? Buku ni atau komik lain? Macam tadi kan ada di bawah komik Puris kan, banyak DKV terbit di bawah komik Puris kan. Dan sebelum ni DKV ada cetak sendiri DKV tadi tu. Itu macam terbit sendirilah. Jadi bezanya tu macam mana, dan ada juga buat komik suka-suka sendiri. Macam tu. Beza dia tu. Okey, faham. Kalau selama dalam hidup saya lah, selama dalam hidup saya ada beberapa kategori komik yang pernah saya buat lah. Bukan saya je, Kak Wada pun, Abang Faiz pun. Antaranya macam yang apa Abang Bear sebut tadi. Ada yang kita panggil komik, kita buat hobi. Maksudnya kita buat suka-suka and then kita upload secara percuma dekat Instagram, dekat Facebook. Okey, yang ni memang bebas daripada tekanan lah macam tu. Memang tak ada tekanan lah. Memang sebab benda tu lagi release stress. Tapi kalau macam kita buat komik under rumah publisher ataupun kita terbitkan sendiri, ada risiko dia. Ada dia punya tekanan tersendiri. Okay, kalau saya start dengan Zin dulu. Kalau Zin, tak kisahlah bawah DKV ke ataupun yang kita buat sendiri contohnya, dia punya pressure tu pada nak cari pembeli. And then nak cari pembeli sebab lagi-lagi kalau kita ni beginner, baru buat account, kita tak ada followers, orang tak kenal nama kita. So macam mana kita nak tarik orang, yakinkan orang untuk beli karya kita. And then lagi satu untuk keluarkan modal. Ini memang cabar sangatlah, keluarkan modal untuk nak terbitkan buku tu. Itu memang sangat pening lah. Kalau dengan penerbit, benda ni tak ada masalah sebab penerbit yang akan bantu marketingkan, promotekan buku kita. Diorang yang cover modal untuk terbitkan buku tu. Tapi kita sebagai pengkarya akan di-pressure dengan kita kena ikut taste penerbit. Penerbit nak macam mana? Okay, dia nak lukisan kita besar ni. Dia nak potong ayat ni, tukar. Penerbit nak ayat yang lebih formal, ayat kena penuh macam tu. Jaga tata bahasa. And then apa lagi kalau kerja bawah penerbit ni kena sangat ikut deadline lah. Kalau penerbit tu kata bulan Februari nak terbit, kena betul-betul bulan Februari kena terbit. So kita macam rushing ke macam mana ke, kita kena patuh lah dengan apa yang penerbit kita minta macam tu. Sebab kita kerja by contract kan dengan diorang. Macam tu lah beza dia roughly macam tu. Yeah. Jadi dia macam comparison tu tadi secara basicnya adalah dia macam bekerja sendiri dan juga bekerja dengan bos. Maksudnya bila di bawah rumah penerbitan sebenarnya kita ada bosnya lah sebenarnya sebab dia orang bayar kita untuk buat kerja kan. Jadi itu bezanya. Sebab tu dia ada macam sebenarnya dia adalah tekanan kerja yang semua orang pun rasa kan. Jangan pula nanti ada orang kata, korang melukis ni, ingat kita orang kerja macam ni lagi berat lah kan. Tak, jangan cakap itu. Maksudnya memang itu adalah orang kata depresi yang sama lah, orang kata tekanan yang sama sebenarnya bila kita bekerja di bawah orang. Dan sebenarnya kita bekerja sendiri ni, bosnya orang kata kita bekerja sini kita jadi bos. Itu masalahnya. Kadang-kadang kita jadi bos kita tak strict. Dan kita tak strict dengan diri sendiri, that's why lah kadang-kadang kita plan macam ni kan. Tapi bila nak buat tu dia macam ni kan. Jadi bila bercakap tentang kita masuk balik kita punya topik tadi, freelance versus free time. Jadi kat sini saya nak pastikan balik lah. Memang Pak Design ni, Pak dan juga Farah boleh dikatakan freelance ataupun tidak, betul lah freelance kan. Full time buat benda ni kan. Orang kata orang panggil freelance lah kan kebanyakan, walaupun benda ni kita panggil full time juga. Tapi
boleh kata freelance. Dan kemudian Cik Puan Wadah buat kerja ni sebagai, maksudnya melukis ni di free time ke ataupun full time juga? Sebab sekarang ni ada kerja hakiki kan? Tapi macam free time kot, sebab saya boleh melukis bila saya ada masa lapang je sebenarnya. Masa yang kosong. Kalau waktu ada tak boleh nak melukis. Dan sebenarnya yang saya kenali di dalam dunia orang kata jemputan kita yang awal-awal pun, sebenarnya mereka mostly adalah pelukis free time. Tetapi itu tidak menghalang mereka untuk konsisten buat yang Ramadan. Kat situ lah kita nak tanya tadi tu. Ni kita nak pergi pada soalan kita tentang free time tadi tu kepada Cik Puan Wadah kita kan. Sebab saya tengok agak konsisten juga, sebab kalau tidak, takkanlah Iman Imek ada follower yang ramai kan. Sebab Facebook ke Instagram ke, kita tak boleh post sebulan satu, mesti ada konten berterusan. Dan saya nak tanyalah, adakah membuat konten yang berterusan macam tu untuk Instagram, untuk Facebook, itu memberi tekanan untuk masa kerja hakiki tadi tu? Boleh kongsikan Puan Wadah, Cik Puan Wadah. Okey, setakat ni sebenarnya bila saya melukis untuk IG tu, sebenarnya itu adalah cara saya mengurangkan tekanan kerja saya yang ada dekat sekolah sebenarnya. Dan biasanya memang saya bila saya merasa satu tekanan yang teramat sangat, memang saya akan take time sekejap untuk melukis je. Dan biasanya kalau perasanlah IG saya ni dia naik pun sebab followers daripada FB pun pernah sebab followers FB saya dalam 120k gitu. So, jadinya daripada situ mereka follow IG. Dan saya suka buat isu-isu yang berkaitan dengan yang terdekat dengan orang lah, macam isu perasaan ataupun isu semasa. Macam sekarang kan bulan Ramadan yang ini pun, sebab semalam saya cubalah konsisten untuk melukis. Walaupun saya kesutukan masa macam mana pun, walaupun orang kata kadang-kadang saya tak ada masa lapang pun, saya akan cuba untuk luangkan masa. Sebab saya rasa macam Allah bakat dekat saya ni supaya saya boleh menyebarkan dakwah. Jadi benda ni lah yang saya kena buat. Walaupun saya penat macam mana pun, saya kena fikirkan apa idea yang terbaik untuk saya sampaikan dekat orang ramai. Lebih lagi follower saya dekat IG ni ramai adik-adik sebenarnya. Jadinya saya suka buat isu yang mendekati adik-adik. Memang kalau ikutkan kalau saya nak fikirkan bab saya kerja saja, memang saya tak sempat nak buat pun. Tapi dia macam mana, itu hanyalah alasan. Kalau kita buat alasan, memang kita tak boleh buat apa-apa pun. Tetapi sekiranya kita mencari cara tu, kita akan dapat buat apa yang kita nak buat. Begitulah lebih kurang. Tak tahu lah tu menjawab ke tak. Itu saja Cik Khairil. Saya nak tanya soalan ke Kak Wadah boleh ke? Sebenarnya curious juga. Biasa Kak Wadah waktu yang paling banyak melukis biasa around malam ke pagi ke, macam mana, ada waktu spesifik ke? Macam curious sekejap. Okay, sebenarnya saya ni antara orang yang susah tidur malam sebenarnya. Jadinya memang saya akan melukis waktu malam. Memang akan melukis waktu malam sebab waktu siang memang saya dah masa saya dah penuh dah dengan nak handle kanak-kanak dekat sekolah ni, dengan isu mak ayah yang buat perangai sekolah, macam-macam lah dekat sekolah ni. Jadi memang masa dekat sekolah ni memang saya tak boleh nak fikir dah untuk melukis. Tetapi bila saya balik rumah, memang saya akan cari klet untuk melukis. Sebabnya memang itu sahaja cara saya untuk macam walaupun cantik-cantik, dia macam bagi ketenangan. Dan tapi memang kebiasaannya saya akan melukis sesuatu konten tu pada waktu malam. Sebab petang tu saya akan fikir dia macam mana kita nak bina story ke apa-apa. Dan waktu malam baru saya keluar semua daripada kalau tak saya tangan dapatlah melukis satu konten gitulah. Dan biasanya kalau saya memang saya melukis kalau saya tak masalah. Kalau satu komik yang tadi kan ada tulisan komik yang baru tu yang kaitan dengan apa itu pasal dosa lah kata tu. Yang tu tak sampai sejam pun saya lukis, dan tak sampai sejam pun saya lukis tu. Jadi macam bila saya punya hati tu nak melukis, dia memang tanpa perlu dipaksa dan tanpa ada tekanan kepada jiwa ke apa-apa, saya boleh melukis
dengan tenang dengan dalam masa yang sekejap. Mungkin sebab tu juga saya benda sebenarnya ni bahaya sebenarnya kalau macam saya sendiri kan. Kalau saya buat komik pun saya suka buat last minute sebab saya tahu saya lukis laju. Jadi macam gitulah. Memang kalau waktu malam juga memang saya akan buat kerja-kerja komik. Macam sekarang ni tengah buat komik Muslimah yang tercemar yang kedua. Dan ada sebenarnya dia macam patutnya dia dah siap bulan ni tapi dia macam mungkin sebab dekat boleh kata punca sekolah jugalah saya banyak tekanan sedikit dekat sekolah penyebab saya macam tak boleh nak fokus sangat melukis sebab bila saya dan satu lagi biasanya bila saya nak lukis tu dia macam idea ni tak tally dengan cerita ataupun dia macam asyik sedih je cerita ni bila dia nak happy macam saya timbal balik cerita tu supaya macam dia jadi balance. Sebab setakat ni memang saya takut sangat-sangat cerita tu lebih kepada sedih semata tanpa ada kegembiraan kepada apa yang cerita tu lah. Siapa yang baca cerita Muslimah yang tercemar tu. Yang kedua tu nanti dia mungkin lebih seronok sikit sebab dia sudah berani melawan. Itu je saya boleh bagi hint. Itu je. Spoiler. Bersorak Iman punya peminat. Okey. Jadi maksudnya sekarang ni kalau kata projek yang sedang berjalan tu ni lah Muslimah yang tercemar 2 lah. Dan Muslimah melukis yang tercemar 2 ini yang satu. Dan untuk Iman Imax ni tadi melukis waktu free time tu adalah untuk macam nak escape lah, orang kata nak keluar daripada elak daripada memikirkan kelaruan kerja hakiki tadi kan. Tak pelik pun sebenarnya. Sebab memang apa-apa kerja pun memang akan ada punya stresnya dan kadang-kadang dengan melukis ni lah orang kata release balik. Tetapi dalam masa yang sama melukis untuk bekerja juga kan, sebab bila nak publish ni tadi dia dah jadi bekerja, sebab tu dia jadi macam ada konflik tadi tu. Perlukan ruang kepala yang kata bertenang jugalah untuk meneruskan ya. Faham. Kita nak menilai balik kerja-kerja kita tadi tu kan. Yalah sebab kita pun nak bagi orang baca. Takkanlah dah cerita sedih je, memanglah kadang-kadang ada orang suka kan, tapi takkanlah ceritanya sedih je nak bagi juga gembira. Ayolah benda tu macam penilaian air lah. Lepas tu dia datang macam dia macam konflik balik kan. Macam tak macam tu. Biasa. Okey. Kalau cakap pasal masa balik tadi kan, kita pergi kepada yang freelance pula tadi. Pak ada YouTube juga kan? Saluran YouTube untuk melukis tadi tu kan. Mungkin boleh ceritakan sikit pula. Kat situ konten yang macam mana pula? Melukis semata-mata ataupun macam mana? Sebab tapi yang saya nampak lah, yang saya tengok memang ada review tablet sikit kan. Lepas tu memang berkaitan lukisan saja ataupun ada perancangan lain ke? Cuba ceritakan sikit tentang YouTube Tuan Pak kita ni. Okey. YouTube tu sekejap. Dengar ke ada orang tengah construction malam-malam? Tapi kalau tak dengar tak ada masalah lah. Okey. YouTube tu asalnya dia macam kes sama macam Ramadan juga. Dia jenis buat sebab tersepak. Bukan apa saya menyepak YouTube tu secara literal, tak. Maksudnya tak sengaja saya buat sebabnya sebelum ni saya mengajar di universiti macam subjek elektif lah saya. Jadi disebabkan PKP time tu, saya tengah mengajar, mengajar jumpa face to face tiba-tiba PKP dan kena jadi online. Jadi online saya ada concern lah pasal student yang tak boleh nak live. Jadi saya alternatif saya buat YouTube. Jadi student nak tengok bila-bila masa pun tengoklah. Jadi daripada situ saya lebih kepada nak educate lah. Sebabnya saya punya YouTube ni lebih kepada nak educate dan santai-santai nak bagi sebab saya tak bukan fokus tutorial semata-mata ya, sebab saya nak bagi nampak benda ni fun, benda ni boleh buat manfaat daripada situ. Sebabnya saya bukan belajar seni. Jadi saya punya tak ada video lain gitu je. Saya bagi saya sendiri macam channel saya macam nak bagi seronok orang tengok, tambah-tambah lagi orang yang bukan ambil art. Tapi dia
orang yang macam saya ambil law dulu tau sebenarnya. Jadi ada satu sudut dalam hati saya tanya kawan-kawan saya sendiri pun yang memang pandai melukis, tapi dia abaikan benda tu, dia tinggal benda tu sebab apa, ada kerjaya kan, ada kerjaya yang bukan bidang melukis dan tak ambil bab melukis pun. Tapi apa yang saya nak terapkan dalam saya punya YouTube video, tutorial, benda yang macam untuk have fun, dan pada masa yang sama saya masukkan juga tutorial tutorial untuk orang yang baru nak belajar digital. Saya lebih tekankan kepada digital lah dalam saya punya YouTube. Okay, macam sebab untuk saya sendiri macam kadang-kadang ni pertama-tama pelajar sekolah rendah lah ataupun siapa-siapa yang baru nak start melukis, dia kesilapan dia orang, ni saya share sikit, kesilapan yang biasa orang buat, nak tunggu kena ada alat lengkap baru dia nak mula melukis. Ini apa, tak kisahlah orang tradisional yang lukis tradisional ataupun yang bukan tradisional, dia isu dia macam tu. Kalau macam orang yang tradisional, okey, yang lukis tradisional kat kertas apa, nak tunggu ada pen yang mahal-mahal apa semua tu kan, nak kena ada outline 0.1 sampai 0.14, nak bagi lengkap item dia tu. Tapi sebenarnya tak. Digital pun macam tu lah. Macam yang saya sebut awal-awal tadi, okey, boleh rewind kalau nak. Okey, tu kalau nak rewind. Kalau tak nak rewind, saya cerita balik. Dia, kalau digital macam saya jadi, saya mula daripada telefon . Okay, macam benda tu apa, macam saya cakap tadi, saya nak bagi mudah untuk orang akses dan macam contohlah ni macam orang yang minat melukis masa kecil tapi dia besar dia kerja benda lain, bawa backhoe ke apa, tapi bila tengok video-video saya, apa yang saya share, saya punya matlamat macam kurang-kurangnya boleh lukis daripada telefon ke apa benda-benda macam tu, dan secara tak langsung apa, cara saya nak tekankan bahawa apa, kalau kita ada bakat tu, tak kisahlah bakat apa benda pun, apa bersajak, menyanyi, berzanji, bersyair ke apa, melukis ke apa, nampak apa, dengan cara melukis, okey, bagi manfaat kat orang dengan cara melukis. Kalau boleh buat video, bagi manfaat kat orang dengan cara buat video. Ni tiba-tiba terus muka seorang je ni macam macam tu lah. Lama pula. Dah macam tu je. Maksudnya dah habis jawab. Panasnya soalan tu. Aduh. Sambil-sambil tu. Soalan tu kat wadah tu, Cik. Sambil-sambil tu saya nak jawab ni Betul lah nak. Sementara tu saya nak jawab Muhammad Syahrizal dengan Boneteh Musa ni. Okey, kalau yang Syahrizal tu biasanya deadline dalam 3 atau 4 bulan. Okey, itu soalan dia. Lepas tu Boneteh Musa, apa pendapat panel mengenai kebangkitan komik dakwah di Malaysia? Yang ni sesuai soalan selepas ni. Saya tak jawab pun. Ingatkan nak jawab. Aduh, Sebab moderator kita sangkut. Jadi saya jawab lah sambil-sambil tunggu dia line dia okey balik kan. Jawab. Okey. Pendapat saya lah, saya bukan orang yang sesuai nak bagi pendapat, tapi pandangan saya lah sebab saya tengah pandang ke kamera. Jadi saya bagi pandangan lah. Okey, contoh. Okey. Ni kira macam sebenarnya komik dakwah ni ada dekat Malaysia, bukan sikit tau. Tapi yang kenal, yang orang kenal tu tak ramai. Maksudnya contoh macam Imani Max, Abeben, tak ada kat sini, tapi saya tunjuklah yang secara literalnya. Ada, tapi disebabkan demand orang kurang, jadi tak nampak. Benda tu tak up sebab pelukis dakwah semua ada. Dia dah lepas tu komik dakwah ni pula tak semestinya apa direct cerita, mesti cerita pasal drama, nangis-nangis, insaf, lepas tu hero mati. Tak semestinya tu. Dia komik dakwah ni ada macam-macam, dia boleh masuk macam-macam genre. Dia boleh masuk macam-macam genre. Contohnya macam yang saya buat sendiri lah. Saya tak berani pakai contoh lain macam ni. Dia nampak macam komik cinta ke apa, tapi dia berunsurkan dakwah sebenarnya. Jadi kalau tanya saya, even macam
saudara Bawa Hairi, Tuan Nazri Salam, kan? Kita tengok dia menghasilkan, dia tak claim ini adalah komik dakwah. This is komik dakwah. Tak, dia tak cakap itu. Tapi dia punya komik mendidik. Bila kata mendidik ni, bila cerita pasal benda tu benda baik, Pak I mana? Abang. Sekejap oh ya. Nasib baiklah bini ada di situ adik. Dah masuk balik ke? Sambung balik. Ya. Bawa Hairi tadi. Okey, jadi saya setuju Ramai lah. dia nanya tu. Ramai nanya tu. Jadi saya setuju lah. Matilah nak. Hari ni Apa dah yang berapa belah hari ni? Ni tadi sambung tadi kata yang Sebab tak claim komik dakwah tadi tu. Sebab saya terputus tadi, jadi saya setuju je dengan apa-apa yang orang cakap tadi. Masalah Mana orang kata kamu? masalahnya Pak Is yang tengah cakap. Habis kata tadi walaupun tak claim dia orang lukis komik dakwah, apa tadi? Oh no, sayang Komik dia tadi. mendidik. Komik dia mendidik. Tadi time putus tadi time punchline ke? Ya Allah. Tak apa, orang tak dengar, boleh ulang balik. Saya dah rasa habis bergaya lah. Saya cakap tadi saya pusing belakang tau untuk nampak bergaya. Tapi sebab terputus, saya ulang balik lah. Okey, berbalik jadi setakat Tuan Bawa Hairi dengan Nazri Salam Okey. Macam saya cakap tadi, walaupun tak ada orang dengar. Okey. Yang tadi tanya pasal komik dakwah, kejap. Saya punya ni tak keluar soalan lah tepi ni sebenarnya. Tapi tak kisahlah. Tak apa, teruskan je. Okey. Komik dakwah, yang orang cakap komik dakwah ni tak semestinya cerita 200 muka surat, cerita pasal semayang saja, cerita pasal puasa saja. Saya tak kata tu bukan komik dakwah, itu ya juga. Tapi komik dakwah bagi saya lah, apa-apa yang berunsurkan, contohnya Tuan Nazri Salam ataupun Tuan Bawa Hairi ada buat komik komik pasal pendidikan, pasal sekolah untuk mengajar orang sesuatu benda yang baik. Okey, jadi bagi saya benda yang baik yang kita share kat orang ni melalui tulisan ke video ke apa, tak kisahlah. Bila benda baik ni kita share kat orang, itulah dakwah sebenarnya. Macam tu. Jadi tak semestinya cerita komik ni jadi orang mindset orang yang nak baca macam komik dakwah pasal mesti pasal semayang. Dia tak terhad pada tu. Kalau macam boleh buat pasal komik aksi boleh, komik cinta boleh tapi ada unsur yang baik dalam tu. Tak kisahlah kalau dia tak ada perkataan dakwah dalam komik tu, tapi dia menyampaikan dakwah. Dia zahir tak terlihat lah orang kata. Okey, itulah daripada saya yang terpotong ni. Dia jadi kurang bergaya sebab dia punchline ulang 2 kali. Okey, terima kasih. Tak apa, kita memang akan ada sesi dengan membaca soalan tadi. Tapi tak apa, kita akan pergi balik kepada panel kita yang last lah. Soalan kita berkenaan tentang topik kita tadi tu. Saya nak tanya Puan Farah lah, sebabkan kenapa tajuk tadi freelance free time tu, kadang-kadang orang ingat bila freelance ni banyak free time sebenarnya. Kata kan, sebabkan dia memang kerja melukis je kan. Oh best je, boleh melukis hari-hari. Tapi bila hakikatnya bila kita ada melukis yang kita panggil kerja kan, kadang-kadang kita kena melukis sesuatu yang mengikut tadi tu. Sebab kita dah buat buku ni satu, kita kena buat buku 2. Jadi dia dah jadi kerja sebenarnya. Mungkin buku 1 tadi kita buat, okey seronok kita buat. Tapi lepas tu bila dapat sambutan, selalunya perbitan akan kata, okey kita nak yang nombor 2 pula. Jadi dia dah jadi macam, bukan sebab kita nak buat, kita jadi tu kerja lah kan sebenarnya kan. Walaupun freelance, dia ada kerja. Dan betul ke memang tak cukup masa untuk melukis apa yang kita suka? Itu yang kita nak tanya tu lah kepada Puan Farah kita. Macam Puan Farah, Puan Farah sekarang ni orang kata komik Gaza tu kan. Saya pun ada collect kumpul kat komik Gaza tu. Itu adalah buku yang orang kata konsisten terbit kan. Jadi dalam masa yang sama ada tak masa untuk lukis komik yang Puan Farah suka, ataupun sebenarnya inilah komik yang saya suka. Cuba ceritakan sedikit.
Bagus soalan tu, memang bagus sangat-sangat. Sebabnya ni saya cerita dulu lah. Salah faham terbesar orang yang tidak melukis pasal freelance ni, perkataan freelance tu, yang pertama orang ingat freelance tu maksudnya free time. Dia ada banyak masa lapang. Bukan masa percuma masa lapang. Yang kedua, orang salah faham freelance tu adalah lukisan free. Maksudnya dia banyak-banyak lukisan. Serius memang pernah jumpa dua golongan ni. Berapi rasa, tahan je tak marah kan. Okay, jawapannya dua-dua ni salah faham je. Salah lah, memang salah konsep ni. Yang freelance ni dinamakan freelance sebab dia bekerja sendiri. Dia bekerja tanpa tertakluk kepada kontrak, tanpa tertakluk kepada majikan ataupun sistem tertentu dalam mana-mana company. Dia decide keputusan dia sendiri, dia decide buku apa yang dia nak keluarkan dan decide perjalanan artis dia untuk dapatkan income bulanan tu sendiri. Itulah hidup freelance sebenarnya kan. So freelance ni pun ada banyak. Dia ada freelance illustrator, dia ada freelance photographer, freelance videographer yang pergi dekat majlis kahwin orang buat video semua tu. Okay, macam kita orang ni lebih kepada freelance comic artist. Kita orang buat komik semua kan. Komik untuk media sosial, komik untuk kita nak terbit kan. Okay, so adakah freelance tu equal to free time? No. Memang tak langsung lah kan. Okay, sebabnya freelance tu sendiri adalah sejenis kerjaya. So macam bila kita dah sebut kerjaya, mesti kita nak kena dapatkan hasil, betul tak? Kita nak kena dapatkan dia punya end product dia. Dia punya outcome daripada kerja tu, iaitu duit. Macam tu lah. So macam manusia soleh macam mana, solehah macam mana kat dunia ni pun, korang still perlukan duit untuk survive. Korang perlu stillkan duit untuk makan and bayar bil apa semua. Jadinya freelance tu itu je lah beza dia untuk kerja sendiri. So kalau contoh kan saya cerita dekat orang yang tak melukis, yang tak pernah, tak familiar dengan term freelance ni, saya cerita okay, kerja freelance ni best sebab kita ada adjustable time. Saya betulkan perkataan dia, bukan free time, adjustable time. Waktu kita boleh adjust kan. Okay. So macam diorang tu rasa bestnya sebab diorang banyak adjustable time tu, macam ada masa lapang banyak kan. Lepas tu kita sebut lagi, okay, freelance ni biasanya tak bekerja dalam office, kita kerja kat rumah, kita kerja sendirian. So orang rasa bestnya macam macam tahu baik aku kerja freelance kan, baik aku letak jawatan kan. Tapi bila kita buka realiti dia, freelance ni hidup dia macam mana sebenarnya. Freelance ni macam ni lah, dia tertakluk kepada disiplin, sejauh mana kita berusaha kan. Let's say kalau korang, walaupun masa korang adjustable, tapi kalau kita tak berusaha lebih bulan tu, kita main game, kita guling-guling atas karpet, guling-guling atas tilam, kita huha sana, huha sini, happy-happy, kita tak bekerja, terlalu banyak masa check, so duit tu tak masuk. Macam tu. Tapi kalau kita berusaha lebih, duit lebih masuk. Macam tu lah gambaran hidup freelance ni. Jadi nak katanya struggle dia betul, yang macam apa ni Tuan Bear sebut tadi, kata kita susah nak cari masa untuk hobi, melukis untuk keperluan diri sendiri. Macam Kak Wada kan, dia mencari, boleh kata struggle dia tu lebih kurang sama dengan orang yang bekerja office, orang yang bekerja bawah kerajaan atau bekerja bawah syarikat swasta, sama je. Sebabnya kita still tertakluk pada working hour. Kalau macam orang yang bekerja dengan company contohnya, mesti working hour dia biasalah pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang ataupun 6 petang biasanya kan. Tapi kita sebagai freelance still kena ada set working hour kita sendiri. Contohnya kalau macam saya lah, sejam saya mesti satu hari saya mesti melukis 7 hingga 8 jam. Itu KPI saya sendiri. Orang lain mungkin lain KPI dia. So kalau misal kata saya dah lukis pagi dapat 3 jam, saya kena sambung lagi petang 3 jam lagi. Okay, so lagi 2 jam tu nak bawa ke mana? Bawa ke malam, macam tu, sebab kita nak kasih cukup KPI tu, macam tu. So kalau kita reti untuk manage betul-betul masa kita, ikut betul-betul jadual kita, boleh, memang sempat untuk nak lukis, masa untuk happy melukis untuk Instagram, kita nak update kita punya media sosial, macam tu lah. Basically macam tu. Alright, jadi itu perkongsiannya tentang orang kata mitos freelance. Freelance adalah free time jadi tu. Ya, memang kalau anda
macam cakap tadi lah, bila kita bekerja sendiri, kita adalah kita yang we are our own boss kan. Kita adalah kita punya boss. Jadi yang macam Faiz Ismail cakap ni, yang penting dalam freelance adalah disiplin diri. Yang letakkan disiplin, yang letakkan KPI adalah diri kita sendiri. Walaupun mungkin kita bekerja di bawah orang kita bagus, tapi kita jadi bos mungkin kita tak bagus. Jadi bila kita jadi bos, kita tak tegas dengan diri kita sendiri, diri kita sendiri yang sebagai pekerja tadi tu pun akan culas juga. Jadi kat situlah bila kita bocor kita punya kerja freelance tadi tu, bocorlah kita punya semua pendapatan dan juga bocorlah juga masa free kita yang sebenar-benarnya. Kan? Sebab kadang-kadang tu terbuang masa atas benda yang bukan yang kita rancang. Contohnya macam minggu ni nak balik kampung, memang tak boleh nak melukis. Tapi dalam minggu tu juga nak menuju ke balik kampung, boleh pula kita main game yang mana kita tak plan pun. Dah balik kampung nanti dah terpotong waktu deadline. Macam tadi ada yang tanya berapa lama waktu deadline tu kan. Saya tak pasti kalau kalau macam di buku Puris sendiri berapa lama selalunya untuk satu buku, sebuah buku punya deadline? 3 bulan? 3 tahun? 4 bulan lah. 3 ke 4 bulan. Jadi boleh menjawab 3. Tahun tu buat kamus. Kamu Sadik dia melukis kan. Okey, jadi 3 ke 4 bulan. Itu untuk buku yang tebal macam normal ya tadi lah, 100 page kan. 100 page komik, betul tak? 3 ke 4 bulan tu untuk yang 100 page mungkin. 100 ke 120. Jadi itu untuk ni. Jadi kita tengok tadi kat sini ada banyak soalan. Jadi kita boleh pergi ke sesi soal jawab lah. Sebab kita pun tak nak panjang masa sangat. Ya, ada soalan? Saya ada nak tambah sikit lah pasal yang cakap ni. Yang pasal deadline ke apa tu. Satu lagi mitos yang pasal freelance. Yang pasal kata free masa tu. Sebenarnya kalau contohnya satu komik, saya ambil contoh ni. Ya, okey. Contohnya 100 lebih muka surat macam ni dalam masa 3 ataupun 4 bulan. Tapi yang orang tak tahu, dalam masa 3 hingga 4 bulan tu memang tak boleh buat benda lain. Yang tu orang tahu. Memang fokus dulu buat benda ni dan time tu lah kena fikir. Time tu nak bayar sewa pakai apa, nak makan pakai apa. Yang tu yang bahagian freelance yang orang tak nampak lah sebenarnya. Itu tambahan sikit je lah. Okay, betul. Faham dalam masa macam mana nak cover. Dalam masa nak buat komik, satu buku komik tadi tu, dalam bulan yang sama kita perlu fokus buat tu, tapi dalam masa yang sama perlu cari duit yang untuk dapat bulan-bulan tu pun kita kena, sebab kita bukan ada gaji bulan-bulan kan. Jadi kat situ kena cari pula duit. Jadi sebenarnya ada pack lah kerja yang perlu dibuat. Kerja yang perlu dibuat untuk survival dan juga kerja yang perlu dibuat untuk buat buku tadi. Buku tu pun survival juga, cuma lambat sikit kan dia punya. Orang kata jadi kat situlah ada banyak sebenarnya yang orang tak tahu sebenarnya. Bila freelance ni lagi orang kata kadang-kadang kerja tu jadi double kan. Walaupun dia satu kerja je tapi dia punya masa kerja tu jadi double, dan kadang-kadang benda tu bawa ke malam, bawa ke awal pagi. Nak bila nak kerja deadline nak kerja deadline tu kan. Kadang-kadang macam aku rasa macam bila nak kerja deadline ni 24 jam tu macam lebih pula masa Tuhan bagi kan. Tiba rasa macam macam 30 jam lah. Tapi kalau bila berleha-leha orang kata 24 jam tak cukup, dah malam ke? Bila tak buat kerja tu macam dah malam ke? Macam itulah. Okey, jadi kita nak pergi pada soalan. Kita nak minta kita punya Chip untuk kemukakan daripada awal lah soalan yang ada daripada kita punya viewers ni. Kan diorang pun dah tanya dari tadi, diorang tunggu kan. Bila nak jawab soalan aku ni? Kan. Kata dakwah apa benda? Semua orang tidur lambat lah malam ni. Tapi selalunya memang kita terlalu terlajak lah sampai pukul 12 tu memang biasa lah. Boleh tak Chip ada ke bersama dengan kita? Minta untuk sebab dekat tepi ni saya tak boleh nak slide ke bawah lagi. Dia macam terhenti. Jadi nak minta Chip untuk keluarkan soalan yang daripada bawah-bawah. Kalau ada yang memang berbentuk soalan tu, boleh ni tonjolkan. Ada soalan sini saya nampak Chip share sini. Nak saya bacakan ke? Ada. Dekat private chat. Dekat private chat. Kenapa dekat private chat? Tak boleh munculkan ke Chip? Ni soalan yang rahsia. Tu ada muncul. Okey, kita pergi soalan pertama. Hilang dah. Okey Chip.
So ni dah. Oh dia nak ke bawah lagi kot. Yang paling soalan ini ke Cip? Soalan pertama? Kan baca kan hilang balik lah kan. Okey, betul tak hilang Macam mana hilang Okey, daripada Azwan Shah Tahir, macam mana korang dapatkan idea untuk sebuah komik? Minta para panel share pengalaman. Okey, kita pergi kepada Cik Puan Wardah kita, kepada Iman Imax kita pula. Macam mana dia dapatkan idea? Sebab tadi nak tengok, tadi bila dia share, tadi dia cakap tengah-tengah tu dia rasakan macam idea tu macam dia pun menilai balik idea dia. Jadi kalau macam daripada awal-awal tu macam mana dapatkan idea untuk sebuah komik? Silakan. Okey, untuk dapatkan idea sebuah komik tu sebenarnya saya tengok kepada apa yang orang tak pernah buat. Macam komik Muslimah Tercemar ni, kenapa saya buat komik Muslimah Tercemar? Sebab setahu saya lah, berkenaan dengan isu pedofilia ni tak banyak orang nak buat sebenarnya. Orang takut kena kecam, orang takut kena backlash balik kepada diri sendiri lah. Tapi saya cabar diri saya, macam minta maaf lah saya bagi contoh komik Muslimah Tercemar, sebab komik ni bagi saya dia sebenarnya daripada follower saya sebenarnya. Dia menceritakan tentang macam mana pengalaman dia. Masa tu saya buat komik apa, saya ada berkaitan dengan komik, berkaitan dengan pedofilia jugalah. Dia pun menceritakan tentang apa yang berlaku pada umur 9 tahun, apa yang berlaku bila dia dah besar, macam mana dia tahu yang dia kena tu kan robot. Jadi macam memang kalau ikutkan komik ni adalah antara komik yang paling memberi tekanan kepada saya. Tapi dalam masa yang sama saya nak spread awareness kepada orang ramai berkenaan dengan pedofilia dan mangsa-mangsa macam ni. Sebabnya biasa mangsa-mangsa pedofilia, mangsa robot banyak kita di mahkamah maruah, dia takut untuk membuat laporan atas sebab nanti mak ayah kata apa pula, nanti orang kata apa pula ke aku ni dah kena tebuk tupai, padahal bukan dia nak benda tu, dia tak rela pun tapi dia kena kat dia. Jadinya antara yang saya suka komik yang saya suka buat ialah berkenaan dengan bukan gitu. Sorry terkelantar pula. Tapi yang pastinya komik yang saya suka buat ialah berkaitan dengan isu semasa. Juga kebetulan komik Muslimah Tercemar ni orang meluahkan kan. Jadi macam saya tanya dia, boleh tak kalau akak komikkan, bukan akak kot, saya bahasakan saya je sebab dia tu lebih tua daripada saya komikkan komik ni. Sebab komik ni kita nak kalau boleh buatkan komik, kita boleh kongsi kepada orang ramai apa yang kita kena buat. Macam komik yang pertama ni, betul saya cakap, semua memang sedih komik ni. Sebabnya daripada dia kecil, dia cerita tentang macam mana daripada permainan kasih sayang tu, bila umur 12 tahun baru dia tahu dia kena robol. Dan sejak daripada itu dia jadi takut nak balik rumah sebab dia tahu abang angkat dia tu masih ada dekat rumah dia. Jadi bila keluar dia result GPSR, dia nak keluar daripada rumah tu, dia nak duduk asrama. Tapi dalam masa yang sama, bila dia duduk asrama, dia masih takut. Dia takut dengan orang lelaki, dia jadi takut dengan orang-orang sekeliling. Dia macam tak boleh nak percayakan sesiapa pun sebab dia risau. Sekiranya kalau orang tahu dengan rahsia dia ni macam mana, sebab dia pernah masa mula-mula dia tahu yang apa yang dia kena duduk ialah robot, dia jadi macam orang sekeliling cakap jijiknya, buruknya, sampai hati ada juga orang buat macam ni. Jadi daripada situ dia jadi mindset orang akan pandang dia buruk juga kalau orang tahu dia adalah mangsa pedofilia. Jadi komik ni memberikan sedaran jugalah lebih baik kepada orang perempuan dan juga kepada ibu bapa, kepada abang-abang, kepada kakak-kakak, supaya sama-sama menjaga ahli keluarga masing-masing. Dan kalau boleh kita tak nak benda ni berlaku kepada sesiapa pun sebenarnya. Sebab itulah saya memang sangat takut bila ramai juga sebenarnya selepas terbitnya komik ni, ramai yang meluahkan tentang apa yang mereka alami dan sangat menakutkan. Ramai sebenarnya. Tapi saya tak mampu nak buat apa-apa sebab dalam komik ni sendiri pun yang kena ni pun dia tak berani pun nak report polis. Tapi akhirnya dia buat tindakan sendiri di mana dia dapat keberanian. Ini adalah komik yang kedua lah. Dia dapat keberanian untuk melawan kembali. Dia melawan kembali apa yang telah dilakukan kepadanya. Macam itulah. Jadinya
seperti dengan komik-komik lain, sebenarnya saya suka terbitkan isu-isu semasa macam kalau berkenaan dengan cosplay, saya suka saya juga cosplay, tapi orang kata ada limitasi dia juga. Sama juga dengan TikTok, kita boleh nak guna TikTok tu tapi ada limitasi juga. Jadi banyak benda yang, dan daripada sini juga, daripada TikTok, FB, Instagram, daripada situ dapat cetuskan idea yang sangat banyak. Dan kalau sebab bukannya apa, dalam kepala saya mindset setiap kali saya tengok tu, saya bukan nak judge, tapi saya akan cuba untuk timbulkan sesuatu tu untuk yang diterbitkan kepada sebuah karya media untuk kebanyakan orang baca. Dan benda ni juga saya sebenarnya tenaga pengajar Kolej Jentera, program di bawah Kerajaan Negeri Kelantan, sebagai seorang tenaga pengajar bagi melukis karikatur. Jadi benda ni saya kena aksikan setiap masa. Jadi kalau saya nak mengajar, saya kena aplikasikan apa yang saya mengajar, dan saya kena sentiasa mencontoh yang baik kepada orang lain kalau saya nak buat apa-apa. Begitulah lebih kurang. Saya pun nak cerita, sebenarnya saya rasa macam lari banyak daripada Encik Khairi punya soalan sebenarnya. Tapi itulah sekadar tu perkongsian saya ni. Sebab lepas ni ramai sebab order. jujur saya cakap saya Lepas ni ramai orang order muslimah yang tercemar. tapi muslimah yang tercemar tinggal sikit lah. Alamak, ya ke? Meh order dengan kita orang ada stok lagi, Cik. Sebab dengan Iqbal dah sikit lah katanya. Ni hot stuff Ala-ala punya tu. buku. Tapi itulah, kita ala-ala kita tengoklah soalan orang lain juga kan. Kita sebab buat biasa tadi ada saya Encik ni siapa nak share? Siapa nak jawab ni? Farah ke, Pak A ke? tak, Encik Cik ada nak ni tak masukkan soalan? Dah masukkan tu. Okey, tu kita tengok tu. soalan Dah yang burnout seterusnya. masa melukis. Okey. Fatia. Ni Nur Fatia kan? Nur Fatia IG dia. Sekejap, seorang cakap. I know her. Okey, ini kita punya panel yang sebelum ni. Okey, kita minta Farah lah pula untuk jawab. Boleh. Okay, soalan dia, pernah burn out tak masa melukis? Macam contohnya tiba-tiba tak ada mood atau tak ada idea nak melukis, pernah tak? Kalau pernah, biasanya macam mana nak deal dengan burn out tu? Soalan ni kan kira macam history of my life Benda ni memang boleh kata kerapnya berlaku tu. Kadang-kadang macam burn out tu sampai frekuensi dia seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau tak percaya boleh tanya Abang Pak lah. Dia memang, Abang Pak ni adalah saksi terbesar. Moses selalu burn out. Okay, biasanya macam mana burn out tu boleh datang kan? Okay, burn out tu sebab kita work on satu projek. Projek tu boleh jadi projek berat ataupun projek ringan, tak kisah. Tapi kita work on that project for a long period of time. Maksudnya kita tak berhenti. Kita fokus pagi ke malam, lepas tu esok pagi ngadap lagi sampai ke malam esok. So dia buat kita sampai satu tahap rasa melukis sampai nak muntah. Macam tu lah kalau saya alami benda tu. Level burn out saya tu sampai rasa mual lah, macam tu lah. Ni macam bunyi dia mungkin agak kejam kan, tapi biasanya projek yang buat saya burn out dah ni. Komik Gaza. Sebab Komik Gaza ni kenapa dia series yang terpanjang kita pernah buat setakat ni. And dianggarkan Komik Gaza sekarang nombor 6 dah terbit, kita tengah buat nombor 7 kan. So dianggarkan kita akan fokus sampai 10 siri. 10 siri. So dah nak tamat dah lah Komik Gaza ni. 10 siri untuk tamat season 1, season pertama. So nanti akan ada season 2 lah, tapi setakat ni tengah fokus nak buat season 1 dulu kan. So dia macam long term project lah untuk kita punya survival hidup cewa. Okay, so macam mana nak atasi burnout ni? Kalau macam kita sendiri, dia macam setiap pelukis mungkin ada macam tips. Ada tips ataupun kaedah yang berbeza lah kot kan. Tapi kalau macam kita sendiri, kita tak boleh fokus, kita boleh melukis setiap hari, kita tak ada masalah. Kita memang sangat minat melukis dan kita boleh melukis setiap hari. Tapi kita tak boleh melukis benda yang sama setiap hari. Contohnya kalau macam hari ni kita dah buat Komik Gaza, 5 hari straight kita dah buat Komik Gaza. So kita kena take off 2 hari at least untuk berehat. Tapi berehat tu bukan rehat guling-guling atas tilam tau. Berehat tu maksudnya berpindah projek.
Contohnya macam kita sebab kita freelancer kan. Kalau freelancer ni selain daripada Komik Gaza yang main project kita tengah buat ni, ada juga projek tempahan lukisan daripada company-company. Contohnya kita punya klien yang paling utama sekarang Cinta Gaza Malaysia. Dia orang selalu hire ke tempah lukisan komik dengan kita untuk promote dia orang punya kempen-kempen kemanusiaan Palestin. Dan dia orang ada tempah buku ilustrasi juga dengan kita. And then ada juga butik-butik muslimah yang tempah lukisan dengan kita untuk promote dia orang punya butik. Tu boleh ada tengok contoh tu kan. Yang komik, kalau komik atas sekali tu yang terbaru daripada CGM lah tu, daripada Cinta Gaza Malaysia. So apa yang kita buat nak atasi burnout tu, pindah projek. Maksudnya daripada Komik Gaza dah capai target, berhenti jap. Okay, buat komik projek lain pula. Tapi ikut mood lah projek mana yang kita rasa paling nak buat waktu tu. Okay, selain daripada buat projek A pindah projek B, boleh juga berhenti kejap, buat lukisan untuk update konten media sosial kita. Sebab media sosial kita pun somehow kena hidup juga kan. Sebabnya media sosial ni adalah tempat public yang kita boleh interact dengan orang ramai. Kalau macam Komik Gaza, macam komik buku, terbitan buku macam ni, kita tak boleh interact dengan orang ramai. Sebab kita buat, kita terbit, kita jual, lepas tu pembeli capai, pembeli baca. So dia macam one off macam tu kan. Tapi kalau media sosial ni tempat interact. So macam kalau kita nak tahu siapakah pembaca kita, siapakah pembeli kita, orang yang follow kita, media sosial ni kena penting untuk sentiasa update lah. Yang satu lagi sebab dia adalah, kalau macam saya sendiri, dia adalah medium untuk media berdakwah. Begitu. Menjawab tak? Okey, tapi cara paling simple untuk atasi burnout tu berehat lah sebenarnya. Itu cara paling simple lah. And then sambung semula bila tenaga tu dah datang balik. Macam tu. Ni ada soalan lagi ni? Okey, saya rasa soalan Puan Farah ni telah menjawab juga daripada soalan Puan Nur Khairiah ni. Puan dah tersangkut dengan sesuatu idea. So saya rasa dia menjawab jugalah sekali kan. Okey, kita tengok juga. Ini kakak daripada Singapura tu baru follow dia, suka sangat lukisan dia. Betul. So ini panel kita dalam session yang kedua sebelum ni. Okey, cuba kita tengok. Okey. So pernah tak rasa hilang matlamat bila tengah buat komik berunsurkan dakwah atau tarbiyah dan slowly rasa macam hilang keikhlasan bila tengah melukis? Apa advice korang? Okey, siapa nak jawab? Pak A? Dah sebut nama lah, kena dah jawab. Okey. Pandai je. Chip. Okey, terima kasih atas soalannya Atikah Nur Bairul Niza. Okey. Sebenarnya soalan dia ditanya pernah tak rasa hilang matlamat bila tengah buat komik berunsurkan dakwah ataupun tarbiyah? Okey. Jawapannya ya, selalu. Tapi dia selalu kena konsisten lah, kena betulkan balik niat tu. Sebab kadang-kadang saya sendirilah nampak sebab tu saya fixkan kepada diri saya sendiri, jangan buat komik kalau tak ada manfaat. Sebab saya ada struggle macam okey, nak buat komik dakwah ni macam ni lah. Kalau macam saya lebih kepada jenis komik yang macam ada kelakar-kelakar sikit, macam santai-santai, message dia macam tu. Tapi dia kadang-kadang dia struggle antara okey, nak dakwah ke nak bagi ada unsur kelakar tu lebih. Dia benda tu pun struggle sebenarnya. Okey, jadi apa yang saya buat je komik tu. Saya ubah ayat ke apa semua, tapi bagi nampak message tu jelas. Lawak tetap ada, kadang-kadang ada kelakar, ada RC ke apa, yang tu ada. Tapi yang penting dakwah tu ada. Lepas tu kena ingat lagi satu struggle untuk orang yang buat komik dakwah ni, kalau rasa macam tak ikhlas ke apa, jangan berhenti buat juga. Sebab kalau kita rasa tak ikhlas ke apa, kita berhenti buat, yang menang bukan yang menang setan lah. Kalau kita duduk kau ni tak ikhlas ni, kau ni riak ni. Lepas tu kita macam okey Tan,
Setan lah. Sebab baik sangat kan. Dia, okey tak nak follow jadi kita rugi. Okey. Jadi lagi satu ni saya share sikit. Okey. Kenapa kena buat komen yang ada manfaat, ada dakwah ke pun tak kisahlah. Tapi ada manfaat kat orang. Sebabnya kena fikir macam ni. Kenapa dalam banyak-banyak orang Tuhan bagi kita terfikir idea tu? Macam tu ya. Tanya ke diri kita balik. Dan ramai orang, kenapa Allah ilhamkan kepada kita, kita macam, ni boleh buat komik ni. Padahal ada 9,872 orang lagi yang melukis komik. Contohlah, kan. Tapi, kenapa kita boleh fikir? Jadi, bagi saya, bagi saya lah. Daripada saya sendiri, benda tu tanggungjawab. Macam, sebab saya jenis overthinking sebenarnya. Jadi saya akan terfikir macam, Kang aku tak buat, aku dah dapat idea ni. Kalau aku tak buat, nanti kena soal. Sebab semua orang kat sini memang yakin lah kita semua akan kena soal. Apa benda yang kita buat, baik ke tak baik? Yang tak baik aku tak lagi. Even kalau nak buat benda baik pun akan kena soal. Jadi kalau tanya saya, buat. Jangan berhenti. Mungkin kita punya, ya betul apa. Kalau tanya Imani Max ataupun Air Monster sendiri, ada je masanya kalau kita buat komen dakwah lah. Especially, ataupun komen pendidikan, akan ada orang komen, ada orang against kita. Kalau perlu, minta maaf ataupun delete komen itu. Tapi Alhamdulillah setakat ni tak ada lagi. Tapi kadang-kadang, yelah yang lukis pun manusia pula. Bukan manusia juga, bukan basikal. Kalau basikal orang nak komen apa benda pun dia tak kisah. Tapi sebabkan kita ni manusia juga, kadang-kadang kita pun boleh belajar daripada orang yang kita sendiri terdakwah oleh orang yang baca. Kerana saya pun pernah kena tegur lah. Lepas tu kita ambil teguran tu, betulkan balik. Yang penting jangan rasa yang kita buat je betul. Sebab orang lain buat pun betul juga. Tak semestinya kita betul dan tak semestinya orang lain salah. Macam tu. Kena macam tu lah. Tapi jangan berhenti buat lah. Sebab ni saya satu lagi benda untuk fikir. Tadi saya cakap kenapa kita dapat idea tu. Ni satu lagi benda untuk kena fikir. Sebenarnya kan, kita contohnya kita cikgu ke, kita engineer ke, kita mengaji ke, kita tak kisah apa kerja, mak lempik ke sekalipun, kita ni sebelum kita buat kerja kita, contohlah saya pelukis, saya pelukis lah. Saya adalah pendakwah sebelum jadi pelukis. Jangan kata kena jadi pelukis, kena melukis dulu baru nak berdakwah. Kita semua ni, siapa-siapa pun, kita kena berdakwah dulu baru melukis. Kita kena berdakwah dulu baru jadi cikgu. Kita kena berdakwah dulu baru jadi engineer. Itu kita punya kita tu matlamat kita kat muka bumi ni lah. Kan panjang kan. Okay. Soalan. Itu saya nak walaupun nampak tak menjawab soalan, tapi saya nak ajak semua berfikir. Macam saya cakap tadi, yang pertama saya cakap tadi, kenapa idea tu boleh datang. Yang kedua, kita ni apa? Kalau bukan khalifah di muka bumi, nak melukis ke apa, nak buat video konten ke apa, tak ada hal. Tapi kena fikir, apa kita yang sebenarnya. Kita tak boleh nak asingkan benda tu. Okey, soalan seterusnya. Haram menjawab soalan lah. Okey, panjang lebar. Ada bonus lagi. Cik suami kita ni. Saya dengan Syekh Rabbana. Suami Alif Moses. Bagus suami Moses ni. Okey, kita tengoklah sepintas lalu beberapa komen daripada kita punya komen yang ada ni. Okey, yang ini saya ada pengalaman kerja freelance sebelum masuk universiti. So ini pun komik dia menang juga, dia penerima untuk Ing Ramadan tahun lepas. Okey. Hebat. Yang bagus mengenai freelance. Okey ni Tuan Master Syarul Huda. Ni orang hebat, pendekar tangan gorila. Tangan gorila. Okey. Okey. Azwani Asmat. Perkongsian bagus. Okey. Warna-warni. Thank you Wani. Oh, warna-warni
Tak apa, tak Okey, tak apa demi korang sanggup kami tidak sanggup. lewat. Sanggup Jam tidak lewat. 12 dah ni. Dah nak pukul 12 dah. Okey, ini Ustaz Namanje ni. Tak kenal, Aiman. tak kenal. Tak kenal. Saya pun peminat Okey. itu satu saya juga. Wan Wah. Adil, so dia baik Kak, dia terima nasihat akak-akak semua ni dengan abang-abang kita. Terima. Tak, dia terima Okey. Kak je. Apa nasihat ahli panel kepada pelukis muda yang nak publish karya mereka dengan geng DKV ataupun mana-mana publisher? Okey, kita bagi bos besar ni. So in mana Max? Bos lah. Okey. Yang kena jawab. Nasihat lah semayang jangan tinggal. Okey, sebenarnya kan bila ingat balik kan berkenaan dengan nak publish buku ni kan, macam saya sendiri pun kenapa DKV ni ditubuhkan. Salah satunya ialah kita nak terbitkan komik-komik dakwah, sebabnya publisher luar ni kurang menerima komik-komik dakwah ni sebenarnya. Jadi sebab tu macam pada tahun 2018 sebenarnya buku Puris mula mencari komik pelukis komik dakwah. Jadinya untuk publish komik ni, yang pertama sekali kita kena pastikan konten yang kita nak bawa tu konten apa. Okey. Sebabnya bukan apa, publisher kita akan ambil sekesaka hati dia kalau nama je tema komik dakwah, tetapi kalau tak kena dengan tema dia tak akan pilih juga. Okey, lepas tu yang kedua, kena pilih lah publish yang betul. Kalau kita nak publish komik dakwah tapi kita pergi dekat komik yang memang publisher yang terbitkan komik hiburan, memang confirm lah dia reject kita punya komik. Okey, jadinya carilah publisher yang sebetulnya. Yang ketiga, pastikan kita punya lukisan tu satu lagi, kita kena idea betul-betul solid. Orang kata apa, skrip ataupun komik punya ni sampel untuk kita tunjuk kepada publisher. Sebab kalau nak main cakap je, saya pun boleh cakap saya nak terbit komik, tapi kalau tak ada barang, orang tak nak terima. Jadinya kita kena pastikan kita ada barangnya dulu baru kita pergi ke publisher. Dan yang pastinya jangan putus asa lah, sebab macam saya sebenarnya saya pernah berputus asa lepas 3 kali saya cuba untuk terbitkan komik. Sebab saya daripada bila saya mula melukis ni memang saya aim komik dakwah. Saya tak nak aim komik aksi yang ganas-ganas ke apa-apa ke, saya tak nak. Saya nak komik yang memberi pengetahuan kepada orang lain, yang memberi orang kata ilmu lah kepada orang lain. Jadinya saya pilih dakwah lah. Tapi yang pastinya kita kena ni lah, jangan putus asa lah bila kita nak terbitkan sesuatu karya ni. Macam saya sendiri bila dapat terbit dengan orang, terbit sendiri. So kalau kita terbit sendiri, tak payah nak fikir pun pasal publisher ke, dia tak puas hati ke apa ke. Sebab kita dah publish sendiri. Tapi yang nak publish sendiri pun kena pastikanlah kita dah ada followers yang ramai. Macam saya pernah terbitkan komik sendiri pada tahun 2015. Tu pun selepas macam saya berbincang dengan Abang Ben macam mana nak terbitkan komik dakwah ni sendiri apa semua. Tapi nak ceritanya nice juga lah pengalaman terbit sendiri bila ada DKV ni. Semuanya manis-manis je belaka. Semuanya macam pengetahuan yang luas bila berkenaan dengan penerbitan ni. So kalau 3 benda yang saya bercerita tadi tu cuba untuk kita terapkan lah. Nak kata terapkan, kita ni lah yang pasti kena cari betul-betul publisher, kena ada benda yang solid. Yang first tadi saya lupa dah apa saya cakap, tapi yang betul lah, kena betul-betul buat lah 3 tu. Okay, tak kira dengan mana-mana publisher pun. Tapi yang pastinya jangan kita lari daripada matlamat kita lah. Kita nak melukis komik-komik apa-apa pun, pastikan komik itu bermanfaat kepada orang lain. Kerana bakat yang Allah bagi ni adalah sebab kita sebab lah Allah bagi bakat kat kita. Jadinya gunakan bakat yang ada dengan cara yang terbaik. Gitu. Saya nak standing ovation tapi tak boleh sebab tengah duduk mesti dia.
Okey, soalan seterusnya. Pernah tak rasa pressure untuk post karya di media sosial? Hazwani Osman, contohnya kita rasa karya tak cukup bagus, jadi rasa segan nak post di media sosial. Macam mana nak hadapi situasi ini? Siapa nak jawab? Kalau saya jawab boleh? Boleh. Boleh. Okay. Sebenarnya kan rasa pressure ni sebenarnya bila kita memang betul disebabkan kita rasa tak bagus dengan karya kita. Walaupun sebenarnya kita first sebelum kita melukis tu kita dah rangka dah idea tu. Dan sebenarnya kita pun dah rasa dah idea ni bagus. Tetapi bila time nak post je kita rasa alamak karya aku tak bagus, lukisan tak cantik, colouring tak kena, shadow pun lari. Benda tu memang akan mengganggu kita. Biasalah kalau macam Pak Area overthinking kan. Mungkin dia pun rasa macam tu jugalah kot. Tetapi kita kena lawan benda ni. Sebabnya kalau kita nak main rasa segan sampai bila-bila pun tak ada, orang kata tak ada perubahan lah. Sebenarnya salah satu laginya bagi saya sebab saya dulu pun pernah merasa macam ni. Tapi saya biasanya saya akan tepih benda ni. Saya akan cakap dekat diri saya, tukar rasa segan tu. Bayangkan kalau saya masukkan karya ini dan orang mendapat manfaat dengan karya ni, betapa besarnya manfaat, betapa orang kata yang saya nampak, betapa besarnya pahala saya kalau orang dapat manfaat daripada karya saya ni. Jadi ni kan memang betul, saya takkan nak cakap alah jangan malu lah, post je lah. Tak betul saja kan, tapi benda tu kita sendiri kena lawan. Kita tak boleh nak main malu-malu sampai bila-bila pun. Benda tu akan menjadi dia mula-mula memang jadi malu. Dari lama tu dia akan jadi macam alasan kepada diri kita. Jadi orang kata buanglah benda rasa segan tu. Kita kalau rasa malu pun post je. Lama-lama kita akan rasa tak malu pun. Sebab tu macam saya sendiri pun, kalau saya malu dengan karya saya pun saya post je. Sebab benda tu akan menghilangkan rasa malu. Asalkan benda tu benda baik, bukan benda yang pelik-pelik. Jadi buat apa nak malu kan? Gitu. Itu saja daripada saya. Okey, kalau kita ambil tadi kata-kata Cik Puan Wada tadi, maksudnya kalau kita nak halang benda tu daripada menghalang kita gunakanlah kata-kata positif kepada diri kita sendiri. Macam dia kata, bayangkan akan ramai orang dapat manfaat. Actually bila saya cakap pasal ramai dapat manfaat ni, teringat tadi kan, dia orang masa awal-awal perbualan kita cakap tentang followers. Sebenarnya di belakang tabir tadi kita ada bercakap, dia orang compare followers. Mungkin ramai akan kata, okey, Manimax ada berapa followers, ramai followers kat Facebook. Yang Pak Design pun ada followers dekat sini. Lepas tu If Moses pun tadi dia cerita dia punya followers pun tambah berapa K. Kalau tengok daripada keindahan, dia memang wah ramainya followers kan, ramainya akan follow. Bila kita post ada iklan. Tapi untuk orang yang buat komik dakwah ni, anda perlu tahu satu benda yang menjadi motivasi mereka untuk buat posting konten adalah manfaat tadi tu. Setiap kali mereka rajin untuk buat konten, kat situ ada manfaat yang akan didapati oleh followers. Dan satu sudut yang lain pula, followers yang ramai itu adalah beban tanggungjawab yang sangat tinggi. Kerana ya Allah. Itu satu benda yang orang macam tak nampak. Orang akan nampak daripada keindahan saja, daripada sudut bukanlah benda tu tak indah, tapi benda tu lah sebenarnya satu beban yang kalau Imanimax kata perempuan patut macam ni macam tu, silap-silap ada yang ambil bulat-bulat dan kata, "Weh, Imanimax cakap macam tu." Sebab dia adalah follower yang taat tadi tu kan. Dia follow je. Ada yang macam tu. Jadi dalam pada mereka nak buat konten pun mereka kena fikir, oh ni kena buat macam ni. Sebab ada yang ada konten dia cakap benda yang sama. Sebab macam tadi kan, dia buat buku tentang kesedaran, tentang pedofilia. Ada juga yang buat komik yang macam tu, tetapi dia membawa kepada kecaman pula kan. Dia nak sampaikan benda yang sama, tapi sebabkan cara tadi orang jadi membenci, dia jadi tertakluk kepada orang yang buat konten juga tadi. Mereka ni semua tadilah. Ni Syarhuda, saya pernah berjumpa dengan Faiz dan Farah. Dua-dua memang hebat. Semoga anda dan Imanimax terus maju dan terbaik. Jadi dia doakan yang dia pernah jumpa dia lah. Yang dia tak pernah jumpa dia tak ada doa. Syarhuda pun hebat. Dia pun hebat sebenarnya. Kalau tengok yang
Nak tengok Tangan dia orang dia gorila. punya hebat, boleh tengok awal-awal. Okey, kita tengok soalan yang tadi. Minta maaf saya mencelah sedikit sebab nak menambah menokok tambah tadi tu. Tentang followers kan. Tadi ada soalan seterusnya daripada siapa tadi, kita nak tujukan. Saya berminat nak jawab sebenarnya soalan yang Aiman J tu. Saya tak kenal Aiman J siapa, tapi saya berminat nak jawab soalan dia. Ingat ke soalannya tadi? Sebab tak keluar. Encik boleh keluarkan ke? Tak ada. Cik, soalan yang tadi tu sebab dah ada orang yang bersedia untuk menjawab. Semangat lah. Aiman J. Apa pendapat abang dan kakak tentang ramai pengkarya-pengkarya muda remaja komik dakwah yang berpotensi tapi tak ada platform yang betul-betul support. Ramai yang bergerak sendiri tapi tak boleh nak sustain. Apa solution yang abang dan kakak rasa perlu ada? Okey, sebelum saya jawab soalan ni, saya macam berminat nak share sedikit insight daripada penerbit yang saya pernah kerja lah. Okey, bukan daripada penerbit saya je, tapi beberapa penerbit lain yang saya pernah join dia punya bengkel. Diorang memang share lah insight ni. Sebenarnya untuk pelukis komik, rata-rata orang yang hantar manuskrip adalah pengkarya-pengkarya muda yang baru habis SPM ataupun yang baru grad, macam dengan harapan penuh membunga, bercita-cita tinggi sampai ke awan untuk jadi pelukis kan. Tapi dalam sekelip mata diorang punya impian tu kena crash dengan penerbit. Bila penerbit reveal yang diorang reject, rata-rata biasanya around 80 to 90% manuskrip yang dihantar oleh pengkarya-pengkarya baru ni. So macam statistik ni menakutkan lah sebenarnya. Kiranya macam dalam ramai-ramai manuskrip pengkarya baru yang nama baru nama fresh, kita tak pernah dengar lagi, hantar karya ke penerbit, berapa orang je yang berjaya dinaikkan and diterima manuskrip oleh penerbit lah. So kat situ lah kot ramainya pengkarya muda yang rasa dia tak ada platform untuk nak berkarya and show dia punya art tu kepada public semua kan. Okay, so ni ada dua benda yang saya suggest based on pengalaman saya yang saya pernah buat sendirilah benda ni. Okay, yang pertamanya, jangan berhenti hantar manuskrip kepada penerbit kalau kita memang serius nak masuk kepada penerbit mainstream. Kita nak buku kita masuk kepada mainstream. Walaupun kepada sekecil-kecil penerbit yang nama dia korang tak pernah dengar, just try. Sebab kita tak tahu, walaupun penerbit yang kecil, mungkin satu hari nanti karya tu akan naik bukan sebab penerbit. Macam tu lah. Tapi bila pergi penerbit ni, jalan selamatnya adalah kita tak keluar duit poket kita sendiri untuk nak terbitkan buku tu. Macam tu lah. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, kalau macam rasa almost give up lah sebab memang rasa macam dah kena reject banyak kali ke apa, cara kedua adalah terbit zin. Macam yang Abang Faiz tunjuk awal-awal tadi, ada banyak zin semua kan. Tapi yang ni risiko dia kena keluarkan duit poket sendiri. Okay, and baiknya keluar zin ni sebab kita boleh belajar berdikari untuk nak belajar marketing tu serentak dengan produce komik. Kita belajar jana idea macam mana, kita belajar nak improve skill melukis kita macam mana. At the same time kita belajar untuk jual and kenal pembeli kita siapa. Macam tu. So, okay, option yang ketiga, bukan 3 suggestion, bukan 2 suggestion tau, 3 suggestion. Option yang ketiga, kalau tak nak juga cara keluarkan duit poket ataupun kalau dalam keadaan terdesak memang tak ada duit poket, caranya adalah jalan yang percuma, media sosial. Gunakan anda punya Instagram dan Facebook, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab platform ni kita tak perlu tunggu platform yang sedia ada ataupun tunggu orang sediakan untuk kita. Platform ni kita boleh bina sendiri. Macam based on pengalaman saya sendiri dulu, ni kisah benar tau. Iman Publication, asal-asalnya masa saya hantar manuskrip Komik Gaza nombor 1, diorang berat untuk terima manuskrip tu. Sebab satu, memang lukisan apa semua tu memang kena improve jauh lagi lah. And then lagi satu, sebab diorang concern saya tak ada nama, saya tak popular waktu tu. Penerbit mana-mana pun, diorang mudah untuk terima pengkarya yang dah ada nama. At least dah biasa dalam bidang industri buku ni. So bila pengkarya baru datang, dia macam ada a fight sikit kat situ lah. Macam ada struggle lah kat situ. So apa yang saya buat, serentak dengan hantar manuskrip tu, baiki manuskrip, saya buat Instagram and saya update konten dakwah secara konsisten. Saya join in Ramadan, saya join apa-apa event online, saya join pertandingan melukis komik dakwah ABBN 2017. Kita sendiri exposekan diri kita kepada public. Kita perkenalkan diri kita dan karya kita kepada public. So daripada situ kita akan gain followers, kita akan gain
sebenarnya untuk pendakwah followers ni penting jugalah, sebab followers ni adalah orang yang kita dakwahkan. Macam tu, dia bukan not just a number lah, dia adalah orang yang kita target untuk sampaikan message kita, macam tu. So daripada situlah kita bina nama kita, bina jenama kita, dan penerbit pun mula untuk mencari kita. Sila hari bulan penerbit yang cari kita, macam tu. So platform tu boleh bina sendiri, tak ada masalah, macam tu. Tapi tak kata senang lah, biasa awal-awal tu susah juga. Jadi kesimpulannya susah. Jadi putus asa je daripada awal. Daripada awak dah berusaha, lepas tu ujung-ujung awak putus asa. Okey, tak maksudnya jadi harapnya Jangan putus asa. Spoil lah. Jangan ikut orang yang elok lagi spoil. okey. Jadi maksudnya siapa yang tanya tadi, Aiman J tadi, sebenarnya memang betul. Sekarang ni platform kita bina platform sendiri, dan dari situ penerbit kadang-kadang cari daripada orang yang dah ada buat platform tadi kan. Orang yang dah ada ramai follower, penerbit yang nak, orang kata sebenarnya tak boleh salahkan penerbit juga. Penerbit bukannya orang kata sekadar nak judge kau ni orang kenal ke tak kenal, awak ni awak kenal ke tak kenal, tapi sebenarnya mereka perlu fikirkan kos yang diorang keluarkan untuk buat buku korang tu nanti. Takkanlah benda tu nak simpan kat store je kan. Jadi kalau boleh dia nak boleh dijual, dan kalau orang yang dikenali ataupun ada ramai follower kat situ, dia dah ada platform untuk menjual tadi tu. Jadi sebenarnya memang tak ada halangan, boleh je bermula. Kami pun bermula Iman Risiko pun buat dekat kartun komik sendiri apa semua. Dah sekarang tak adalah ramai follower, tapi dah sekarang dah ada page sendiri. Ada yang pengikut setia kan, yang kata bila nak keluar lagi part next apa semua. Okay, YD kata hebat-hebat panel malam ni. Alhamdulillah. Anda pun hebat YD juga. tengok ke hari-hari yang lain? Tiba dia tengok malam ni je hebat-hebat panel malam ni. Okay. Kita akan bawa lagi panel lagi hebat lagi untuk minggu-minggu yang seterusnya. Okay, sebenarnya kita ni dah ada lagi soalan ke, ataupun kalau boleh kita nak pergi kepada segmen penutup, sebab kita pun dah pukul 12. Kalau tak ada, Cip kalau ada boleh keluarkan. Kalau tak ada, kita ucap terima kasih kepada semua yang dah komen, dah tonton, yang dah belum kita belum nak tutup lagi cuma nak cakap terima kasih yang dah bagi soalan tadi tu. Jadi ini penutup, kita ada segmen soalan pantas untuk kita lebih mengenali individu-individu yang kita jemput hari ni. Jadi soalan pantas dia adalah komik belum lagi. Pantas sangat okey. Belum lagi. Tak, kalau boleh buat macam Farah tadi kan, keluar daripada sini masuk ke bilik situ, dah lama dah pergi lah. Oh, main-main kan. Sebaik tak boleh kan, dia boleh buat kan. Okey, soalan pantas, komik kegemaran dulu dan juga sekarang. Maksudnya dulu korang suka baca komik apa masih budak-budak, ataupun dulu saya mengaji memang tak baca komik pun. Baru sekarang tak tahu, kita tak tahu. Jadi boleh setiap seorang jawab, mula dengan Wada, kemudian Pais dan juga Farah. Komik kegemaran dulu dan juga sekarang. Okey, kalau saya dulu memang saya ni orang Malaysia kan, jadi saya pilih Malaysia punya komik Dulu saya beli komik Gempak, dan daripada awal penerbitan komik Gempak tu saya beli. Lepas tu Utopia, Kreko saya tak beli sangat sebab saya macam minta maaf lah kalau ada yang kurang kurang suka dengan sikit. Kreko saya cringe sikit dengan Kreko. Jadi saya tak beli. Jadi memang saya beli komik tu, dan sebenarnya masa zaman sekolah saya tak baca sangat komik, saya baca novel. Saya sebab saya tak pandai bahasa Melayu. Saya orang Kelantan. Jadi saya kena belajar bahasa Melayu melalui novel. Saya pandai PI, saya tak pandai bahasa Melayu. Jadi saya kena belajar. Tak pelik pun sebenarnya kalau gadis suka baca novel waktu muda, tak pelik pun, saja je. Tak ada, saya tak sama dengan orang lain, saya cuma nak bahasa Melayu. Kita orang baca pahlawan Pasir Salak. Saya dulu suka baca komik sejarah. Maksudnya dulu baca novel sebab nak belajar bahasa Melayu. Dulu tak pandai cakap bahasa Melayu. Bukan, saya selalu dapat C kalau bahasa Melayu. Sedangkan bahasa Inggeris saya dapat A. Jadi mak saya marah, ayah saya marah. Dia marah lah kenapa lebih pandai Inggeris kan? Tak, maksudnya dia marah kenapa lebih pandai English daripada bahasa Melayu kan? Tak, maksudnya macam tu ke? Dia suka, mak saya teacher
Jadi macam dia suka lah, dah dia serius. suka. Tapi Oh. rupanya bila bahasa Melayu ni dia macam dia selalu cakap apa, mu ni okling tu, tak pandai bahasa Melayu. Mu Melayu tidak apa mu buat perangai gini. Macam gitulah, macam fikir balik lah, mana boleh kan kita. Jadi dia lah saya improve dengan baca novel lah. Walaupun ayat dia tu bila ingat saya ingat balik baca novel ni nak buat termuntah. Tapi okey lah, saya dapat A juga SPM. PM. Jadi dari situlah sebenarnya kenapa suka buat komik pun melankolik, perasaan jiwa-jiwa, sebab dulu baca novel kan. Sebab novel basically memang dia melankolik, jiwa-jiwa. Okey, kalau komik sekarang kalau sekarang ada baca komik lagi tak? Komik sekarang. Baca, sebab saya sebenarnya kalau saya baca komik, saya bukan baca story pula lah. Bukan tengok story pun, sebenarnya saya tengok lukisan semata. Saya tengok lukisan sebab dia macam mana. Contoh? Kalau saya setakat, sebab kan cerita terbaru sekarang Shingeki no Kyojin kan. Kan dah habis lah. Manga dia kan. Kyojin tu. sebab tapi komik dia tu macam complicated sikit. Adalah komik-komik biasa webtoon saya baca, saya tengok tu sebab saya nak tengok lukisan. Sebab dia macam mana, bila saya tengok lukisan tu saya akan reflect balik kalau saya boleh lukis macam tu juga. Saya suka belajar melalui komik-komik. Nak belajar melukis kita kena banyak merujuk kan. Jadi banyak saya merujuk melalui webtoon lah yang saya banyak tengok sekarang ni. Kalau ada orang dengar saya baca webtoon ni, mungkin ada orang marah juga pun. Sebab webtoon tak banyak pun karya yang bermanfaat sebenarnya. Tapi saya study, saya merujuk. Gitulah. Kenapa semua orang nak marah? Baca webtoon kena marah. Buat baca siri gini. Tak lagi kita baca webtoon tak? Tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi memang betul pun. Kita baca sembunyi-sembunyi. Cuma sekarang orang dah tahulah. Okey, Pak Ih pula, komik kegemaran dulu dan sekarang. Kalau Malaysia punya, saya minat Ujang sama Ujang yang Aku Budak Minang, yang zaman-zaman Kartini, student life yang itulah kalau saya dulu. Dan sekarang ada duit boleh kumpul balik lah. Dulu tak dapat. Lepas tu kalau yang sekarang pun sama lah, saya pun masih beli lagi. Kira macam itu antara pemangkin yang saya beli komik dulu lah. Okey. Itu je. Oh, maksudnya memang daripada dulu hingga sekarang kartun Malaysia lah, orang kata kartun Malaysia tu adalah favourite Pak Ih lah, dan pengaruh kepada lukisan tadi tu lah. Tak adalah kata favourite sangat. Style lukisan, sebab kalau style lukisan saya ada macam-macam jenis style lukisan. Contoh yang ni lah. Okey. Saya sebab lebih kepada nostalgia sebenarnya. Komik-komik lama ni, macam Ujang, tengok yang tajuk saya sebut pun Budak Minang, itu memang orang lama je lah yang kenal. Budak Minang, Student Life, Kartini, memang saya sebab dulu sekarang saya baru dapat kumpul balik lah, sebab dulu saya bukan orang yang boleh beli komik tiap-tiap bulan lah. Macam tu. Itu yang tak tahu cerita, itu memang cerita dia memang kekal misteri lah. Saya dah umur 30. Dulu baca macam mana? Baca dekat kedai buku je? Macam kat bus stand tu, baca lepas tu letak balik macam tu lah? Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu pinjam orang, lepas tu biasa lah. Kira sekarang baru nak kumpul balik dan baca semula. Faham, bagus. Sebenarnya untuk minggu hadapan, insyaAllah next panel, kita akan jemput panel yang akan membincangkan tentang kartun stroke Malaysia ni lah. Maksudnya kita panggil kartun Malaysia lah, sebab dia macam Ujang pun sebenarnya dia ada stroke kartun Malaysia kan, untuk joke kan. Dia punya topik dia bertajuk kartun Malaysia stroke lapuk. Jadi boleh tonton lah untuk hari Rabu, ni hari Sabtu kan. Kita slot hari Rabu, insyaAllah lah kita jumpa hari Rabu nanti. InsyaAllah boleh join dan boleh tanya soalan. Sebab kita di bawah satu orang kata industri yang sama kan, melukis tadi kan. Okey, seterusnya Farah pula, apa dia komik dulu dan juga sekarang kegemaran? Saya dah tak ingat dah. Okey, kalau dulu saya memang boleh kata setia pada yang satu lah. The one and only. The one and only Naruto. Tak ada dulu sangat pun. Masa budak-budak
Naruto baru zaman lagi lah. dulu saya tak reveal sangat. Zaman saya kecil saya tak expose sangat dengan komik. Saya lebih banyak baca tengok kartun macam tu. Tapi bila saya dah start masuk sekolah menengah, tu baru saya macam betul-betul expose dengan dunia manga. Oh, Bolia lah. Oh, saya Bolia mau baca komik juga. Oh. Tapi nak katanya Bahasa larang. memang nak kena lah audience ni. Sama je lagi lah. Tapi nak katanya macam memang saya level saya minat Naruto dulu bukan calang-calang lah. Memang minat tahap fanatik sampai saya sanggup kumpul duit beli figurin yang beratus-ratus ringgit tu. Bila fikir balik, ya Allah, sayang aku yang memang otak kita. Ingatkan tadi tahap saya minat tu saya sanggup kumpul duit, lepas tu saya masuk sekolah ninja apa semua. Tak, bukanlah. Kalau wujud Setakat mungkin dah tu. masuk lah kan. Belajar guna kunai ke apa kan. Okay, macam tu lah. Tapi bila dah besar ni macam kita dah matang sikit gitu kan. Kita dah semakin tua sikit ni. Saya punya minat tu macam dah lebih mencampah tau. Saya lebih fokus kepada komik-komik yang bukan mainstream. Komik-komik yang rare lah. Sebab kalau saya beritahu ni pun saya rasa korang probably tak pernah dengar. Cuba satu. Saya Sebut sebut lah satu. Kira saya macam dah curang jugalah sekarang ni. Macam dah tak berapa nak setia dengan Naruto lah. Ni. Ascendance of Bookworm. Tengah-tengah semua dah. Oh, tu Ini saya go on je Tu tau. buku. buku. Orang ni. Oh, Ni okey. Yosuma. Ini terbitan Tempat Stars kan? Betul. Yang ni daripada Indonesia. Ni saya sangat suka Fatharani Yasmin daripada Indonesia sebab dia komik pasal Palestin. Oh, saya follow Facebook dia ni. Suka dia punya stroke. Ya, dia sangat best. Dia sangat best seriously. Saya Dia punya- inspired komik Gaza sebab dia lah sebenarnya originally. Dan dia punya lukisan tudung tu memang betul-betul nampak Indonesia punya background lah. Orang kata Betul. bila tengok kartun dia, oh ni Indonesian punya style pakai tudung. Memang bagus. Betul. So dia ada 3 buku ni lah. Ni buku terawal yang dia keluarkan. And then buku Indonesia lagi. Yang ni pasal sunah-sunah Nabi lah untuk kehidupan suami isteri. Apa sunah-sunah yang kita boleh macam tu lah. Okey. Kalau komik Malaysia saya suka yang ni. Cing-cing. Jejon. Oh, ni sebab Saya sangat stroke suka dia Jejon. comel Saya suka lah. komik Travelog sebab dia based on real story penlukis tu kan. Ya, Jejon. perkongsian dia. Memang Travelog test orang London. dewasa lah. Travelog London DKV saya suka. Macam tu komik Travelog lah. So macam boleh kata rata-rata bukan komik yang orang senang jumpa kat kedai lah. Macam tu. Bukan komik yang korang selalu senang jumpa kat kedai. Tu adalah minat saya yang sekarang. Sebabnya bila kita jadi freelancer ni kan, saya perasan saya start baca komik bukan sekadar untuk baca untuk hiburan ke apa, tapi kita nak study dia punya jalan cerita, study lukisan, study cara dia lukis background macam mana kan. Macam tu lah kita start study. So ini bonus, yang ni memang all the time favourite lah. Big Hero. Big Hero. Kat Kinokuniya tapi dah tak jual dah. Ini siapa lukis ni? Dia Atas stroke Jepun. tapi bukannya Baymax punya company tu lah. Ni orang Jepun tu, Korea tak ingat lah. Jepun rasanya. Dia buat manga remake lah. Macam tu. Sebab kalau original punya komik Big Hero 6 tu different sikit daripada filem tu. Dia tak berapa cute pun sebenarnya. Betul. Dia lebih serius. Okey, itu orang kata komik tadi kan. Ada tak idola melukis? Kita nak tanya idola melukis untuk lukisan. Mula dengan Farah terus sambung. Saya Ada tu kan? juga. Idola melukis. Okay. Kalau dulu the one and only juga Masashi Kishimoto. Perlu creator of Naruto lah, of course lah, mana ada orang lain kan. Saya tak tengok lah orang lain, saya memang tengok Masashi Kishimoto je waktu tu. Okay, tapi bila sekarang saya suka macam pelukis-pelukis tadi lah, Fatharani Yasmin, lepas tu ada seorang mengakar daripada Jordan nama Dijusan. Saya follow lah komik dia dekat online punya komik kan. Okay, tapi kalau dari segi boleh kata idola terawal saya yang buatkan saya masuk dalam arena komik dakwah ni, ni saya nak reveal ni, jangan terkejut tau. Okay, orang dia Imani Max. Tak nak kejut pun. Dah tahu dah boleh expect. Imani Max, Beben, tangan kanan. 3 orang ni adalah 3 idola terawal saya yang buat saya inspired untuk mula-mula masuk dalam industri komik dakwah. Sebab bila saya tengok dia orang selalu update
komik-komik dia orang kan, and then dapat sambutan. Saya tengok macam ya Allah bermanfaatnya, rasa nak buat macam ni juga, rasa macam nak sebarkan komik dakwah ni juga. Macam tu. So start dulu tu lah saya buat page apa semua. Kalau tak dulu saya tak tahu pun Iman Imax ni lelaki ke perempuan. Saya tak tahu pun. Oh my god. Kalian dah tahu ke belum? Astagfirullah. Sekarang dah tahu belum? Nampak macam perempuan je. Perempuan lah. Okay. Pak Aih, idola? Saya macam dia bersambung dengan yang tadi lah. Macam Ujang, Sirih, Lambo. Tapi yang paling saya memang suka style dia, Oren. Minggu lepas, minggu awal tu pun ada juga yang sebut. Huza. Kami punya Ima Ciko punya pelukis pun ada mention kat tulis Oren rasanya. Memang minat lah. Dia lain daripada Malaysia punya style lah, tapi saya suka. Sampai sekarang lah. Kalau melukis tu sendiri punya lah. Bukan ada awal-awal tu ikut siapa-siapa punya lukisan. Ikut suka lah sebenarnya. Sebab saya ada beberapa style lukisan. Sebab kalau saya rajin lain. Kalau tengok kebanyakan apa yang saya lukis dekat saya punya page tu, kebanyakannya yang seteruk nak cepat. Jadi pukul rata tengok saya punya komen dekat page Instagram ke mana, time orang cerita page ni dia tak keluar pula ni. Pukul rata saya buat komen tu 15 minit, 20 minit dah siap. Jadi masa ada stroke rajin, ada stroke malas dan yang ada banyaknya stroke malas lah. Yang kosong banyaknya stroke malas. Stroke rajin kebanyakan untuk buku terbitan lah. Tengok ni contoh rajin sikit lah. Bila rajin sikit handsome terus watak tu. Handsome terus. Bila tak rajin tu tak ada rupa, tertukar orang tu batikan. Dia tertukar watak. Macam tu lah contoh. Tak ada. Kadang-kadang memang dia bukan stroke rajin malas sebenarnya. Dia ada stroke yang simple kan. Memang untuk Instagram. Sebab yang penting sebenarnya mesej yang nak disampaikan apa benda. Macam komik-komik dakwah ni kan, poin utama dia adalah mesej tadi kan. Macam Ramadan ada tema dia, kita nak sampaikan pasal tarawih, moreh. Kalau orang nak fokus lukisan terpulang lah, tapi kebanyakan orang akan tengok pada apa yang nak disampaikan. Jadi yang penting benda tu sampai. Kadang-kadang kita lukis lidi pun boleh sampai kan. Macam saya kongsikan sebelum ni, ada Facebook yang saya follow. Yes, I am hot in this. Dia pasal dia stroke simple lah, dia lebih kurang macam upgraded daripada orang lidi, tapi dia memang share komik-komik lucu pasal stereotype. Dia duduk di Amerika, Muslim yang di Amerika. Jadi macam benda-benda tu sampai lah. Walaupun dia just lukis. Dia share. Sebab yes, I am hot in this tu adalah stereotype yang paling popular. Orang tanya, tak panas ke pakai tudung kan? Dia cakap tanya tu kan. Jadi dia gunakan situ, jadi yes, I am hot in this. Jadi dia ceritalah orang punya stereotype pasal puasa ke apa. Tapi dia sampaikan dalam bentuk yang lucu dan sampailah. Dan lukisan dia memang simple. Kalau nak tengok boleh tengok kat Facebook lah. Itu salah satu yang saya follow lah. Okey, kemudian kita punya Iman Imax. Ada ke idola ke ataupun memang saya sebenarnya lahir dan memang saya boleh lukis. Saya tak ada idola. Ada ke idola? Maksudnya ada yang lukisan-lukisan ataupun pelukis yang mungkin daripada kecil ke follow? Saya sebenarnya bukanlah orang yang mengingati nama sebenarnya. Saya memang tak ingat nama orang pun. Saya suka tengok lukisan, saya tak tengok nama orang pun. Saya tahu cerita tapi saya tak tahu pelukisnya siapa. Jadinya macam, dan satu lagi, bagi saya tak perlu ingat sangat nama-nama orang ni. Sebabnya saya tak tahu lah, mungkin jahat sikit kot daripada guys saya ni. Sebab saya bukan, memang daripada dulu lagi saya bukan orang yang mengingati nama. Sebab tu kalau orang jumpa orang, saya kena tengok muka dulu, baru saya tahu orang tu. Ataupun saya dengar suara, baru saya tahu orang tu. Saya susah sikit dengan nama. Tapi macam melukis tu mungkin ada awal-awal inspirasi daripada baca kat mana-mana ke, tengok lukisan. Inspirasi sebenarnya daripada sepupu saya. Walaupun masa tu dia, memang daripada dulu lagi saya akan cerita macam ni. Daripada saya umur 5 tahun, sepupu saya tu dia sekarang ustaz lah. Dia lukis orang kepala botak, rambut pancang-pancang, tapi bagi saya masa tu comel. Jadi macam masa tu lah saya mula minat melukis. Sebab
Dari walaupun lukisan dia simple macam tu tapi ada ekspresi. Jadi daripada situ saya minat melukis walaupun saya banyak kali macam orang kutuk lah lukisan saya tak cantik. Jadi saya memang melukis sujud lah nak kata ibarat tapi orang yang saya lah orang yang saya inspirasi bila saya tengok konten-konten dia banyak berkaitan dengan dakwah, saya jadi tertarik sebab dengan cara macam tu akan menarik lagi ramai anak-anak remaja-remaja untuk membaca komik dakwah sebenarnya. Minta maaf lah bila jadi mu'alimah, cikgu-cikgu ni saya kebiasakan semua orang jadi anak-anak walaupun saya tak ada anak, walaupun kita tak kahwin lagi. Gitulah. Kita memang dah tua dah Kak Wada. Baik, Mak. Baiklah Mak. Okey, baiklah. Alhamdulillah, terima kasih akhirnya. Sebab kita dah berkongsi, kita dah jawab soalan. Kali ni memang antara yang kata banyak soalan yang panjang-panjang dan lebih berat lah. Mungkin sebab kita punya panel-panel sangat-sangat orang kata hebat kan, ramai followers macam tadi kan. Jadi sebab itulah. Jadi kita dah sebenarnya memang sangat-sangat terlebih masa, tapi saya pun macam sebab masih lagi ada orang yang menonton dan view, saya pun macam tak nak kecewakan diorang lah untuk tahu apa soalan tadi, untuk mengenali. Jadi sebelum kita menutup, saya nak ucap terima kasih sekali lagi kepada tiga kita punya panel kita. Terima kasih kerana telah menonton dan juga terima kasih kerana telah sudi hadir untuk jadi jemputan. Dan kepada yang menonton, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk minggu hadapan, maksudnya hari Rabu nanti kita akan ada panel lain lagi. Kita akan ada panel-panel otai pula untuk membincangkan tentang stroke kartun Malaysia. Jadi jangan lupa, kalau yang belum follow, boleh follow Imanimac di Facebook dan juga Instagram. Boleh follow If Moses di Facebook dan Instagram, dan boleh follow Pak Design di Facebook, Instagram dan juga YouTube. Dan yang paling penting, anda mesti kena follow Ing Ramadan. Dan kepada yang kata tadi dah tengah Ramadan ni, boleh ke buat lagi ke, boleh follow ke, boleh, tak ada masalah. Selagi Ramadan masih ada masih lagi boleh buat Ing Ramadan, boleh join Ing Ramadan. Kalau rasa macam tak terkejar, boleh next ni nanti buat dua tema dalam masa satu hari ke. Yang penting gagahkan diri, istiqamah, teruskan lagi untuk Ramadan kali ni. Selain daripada ibadah, kita teruskan juga untuk buat komik-komik yang baik ni untuk sebenarnya Ramadan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua, kepada Chip kita, dan kita harapkan jangan keluar dululah untuk kita punya panel. Selepas daripada montas nanti kita akan ada sedikit penutup lagi. Tapi yang lain tadi, terima kasih, boleh cakap hi. Terima kasih, selamat tinggal kepada semua kita punya penonton. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera podcast Ing Ramadan Art Podcast. Yeah. Ada makan-makan ni? Tak boleh. Mana boleh. Tak apa aja. Suka dengan video ni cantik.